Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, Alhamdulillah, di dalam Minggu Mahasiswa Pertanian Malaysia. Selesai pagi tadi sebagai majlis perasmian. So, pada slot yang pertama saya akan membuat perkongsian ilmu. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zaim dan saya akan buat sedikit perkongsian mengenai asas ternakan lembu. So, saya mewakili Persatuan Mahasiswa Sains Pertanian. So, kita teruskan pada slide kita. Okay, so sini sedikit biodata saya. Saya pemegang diploma kemahiran level 4 di Kolej Pertanian Malaysia dan beberapa pengalaman lain lah di ladang dan di pusat mengajar di institut kerajaan dan institut swasta, dan 7 tahun dah masuk dalam bidang peladangan ruminan. Lepas tu saya salah seorang pengubah WIM institut swasta dan sudah membangunkan satu modul sendirilah untuk ruminan. Dan one of my job sambil saya sambung belajar ni adalah farm structure design. Okey, so saya teruskan. Okey, apa itu ternakan lembu? Okey, lembu ni adalah satu ternakan yang menghasilkan daging dan tenusu. Itu je senang kita nak simpelkan. Dan macam mana dia boleh terhasilnya satu daging dan satu tenusu? Dia berdasarkan daripada baka. Okey, seperti yang dalam slide ni yang saya tayangkan. Okey, kalau kita tengok, ni adalah baka pedaging. Okey, dan ini adalah baka-baka yang sering dimainkan di kawasan kita ni di Malaysia, iaitu Kedah Kelantan adalah baka kita sendiri. Okey, Brahman ada yang dah Brahman kacuk, ada yang Brahman pure. Hasil senang lagi dapat di Malaysia. Okey, Charolais adalah baka import dan sesuai juga diternak di Malaysia, dan Dogmaster. Okey. Dan untuk Dogmaster dengan Charolais ni adalah satu baka-baka yang dalam harga rate yang sangat tinggi. Kalau kita tengok di Kedah Kelantan dia main untuk lembu-lembu sadar ni. Okey. Kita pergi pada next slide. Okey, baka tenusu pula. Okey, baka tenusu untuk di Malaysia kita hanya ada satu baka saja yang sering kita gunakan. Maknanya baka tempatan bukan kita gunakan, dia baka tempatan, iaitu LID, Local Indian Dairy. Dan baka-baka lain yang kita import bawa masuk ke dalam Malaysia untuk penghasilan susu adalah Holstein dan Jersey. Okey. Okey, so ini adalah perkara asas. Kita akan bincang pada hari ini. Kita ada pengurusan tenusu, pengurusan lembu sebenarnya. Dia ada penghasilan fodder, pengurusan makanan, pengurusan anak ternakan, kesihatan, pembiakan, kebajikan, pengurusan ladang dan sistem kandang. Kita akan sentuh satu persatu. Okey, pengurusan makanan. Okey, seperti yang kita tahu, ternakan ruminan, terutamanya lembu, dia merupakan ternakan herbivore dan dia mempunyai 4 perut yang kompleks yang mampu menampung 200 liter isi padu. Okey. So sebab itu saya nak cakapkan dia makan hari ni bukan petang keluar tak. Dia ambil tempoh sebenarnya 2 hari untuk dia keluarkan. Okey. So terdapat berjuta mikrob dalam ternakan. So mikrob ni berfungsi untuk menguraikan dan memberi sumber nutrien. Dan sebenarnya mikrob yang di dalam perut ternakan ni sebenarnya ia sangat-sangat berfungsi sebenarnya. Mikrob ni kiranya kalau kita buat sembelihan ternakan, kita ambil mikrob ni, kita boleh gunakan sebagai baja dan macam-macam lagi. Dan itu saya akan kongsikan pada perkongsian saya yang akan datang lah selepas ini. Okey, mikrob akan dihadamkan di bahagian perut omasum. Okey, tiba kita terus pergi omasum, kita pergi pada struktur perut dia. Okey, kita tengok ternakan ruminan dia akan ada 4 perut yang utama, iaitu rumen, omasum, retikulum dan abomasum. Okey. So dia akan masuk satu persatu. Okey, seperti kita tengok. Okey, lembu apabila dia makan, dia masuk ke esophagus, dia punya tengkuk, dia akan pergi kepada omasum, iaitu pada perut pertama. Perut pertama ni function dia akan menyimpan, dia tak mengunyah lagi Dia makan, dia akan simpan ke omasum. Sebab tu kalau kita tengok apabila ternakan ni duduk kat bawah-bawah pokok ke apa, tiba-tiba kita nampak dia duduk, dia mengunyah. Kan? Okey. Dia meluapkan daripada omasum tu. Dia luap pada omasum dan makan dan dia akan kunyah semula.
dia akan kunyah semula Dia akan kunyah semula pada mulut dia. Dia akan telan balik. Dia akan dia akan pergi kepada perut tu semula. Okey, maaf ya. Kalau mic saya slow, okey saya kuatkan mic saya sikit. Okey. So, kalau kita tengok pada struktur, okey, ini adalah contoh lagi. Okey, sama saja kita pergi. Okey. Bagaimana sistem penanaman ni berlaku? Okey. Okey. So, rumput yang dimakan oleh ternakan akan dikunyah dan dicampur dengan alio. Saliva adalah alio ternakan ni. Tu dia seterusnya ditelan. Okey, pada masa rumput tersebut dikeluarkan dan dikunyah semula untuk aktif mikrob tu aktif. Okey. So that disimpan pada perut pertama, macam saya cakap tadi lah. Disimpan, dia peram sekejap, lepas tu dia keluar, dia akan kunyah semula. Lepas tu baru dia akan telan balik So, ternakan yang akan menelan semula dan mikrob tersebut diserap semasa rumput tersebut berada di dalam obor masam. So, bila dia pindah perut ke nombor 2, okey, perut tu dia akan meresap segala mikrob-mikrob tersebut. Okey. Okey, segala nutrien dalam makanan diserap di rumput, obor masam, usus besar dan usus kecil. Dan kita tahu, the flow by flow salah satu tu, dia akan nampak apa yang nutrien yang diserap sebenarnya. Kita pergi. Okey, keperluan lembu untuk 1 hari. Kita tengok kemungkinan boleh banyak ini, tetapi dia bergantung kepada berat badan ternakan. Sebab tu bagi pendapat saya dah bekerja dalam industrial, antara rekod yang paling penting adalah berat badan ternakan tu sendiri. So kita kena start up to date supaya kita boleh lakukan, kita boleh rancang pemakanan dia dan benda lain-lain ni lah. Okey, proses penanaman Okey, proses penanaman berlaku dalam masa 2 hari sahaja. So, seperti saya cakap tadi, dia masuk dalam perut, dia proses 2 hari, dia akan keluarkan dia punya sisa najis. Okey, makanan yang dimakan oleh ternakan akan dihadam pada hari esok. Contoh, hari ni dia makan, esok dia hadam, esok pagi dia keluarkan. Okey, faham Okey, kesan pemakanan kepada lembu. Okey, ternakan tenusu merupakan ternakan yang paling cepat untuk menerima kesan makanan. Sebab apa? Sebab dia mengeluarkan hasil, iaitu mengeluarkan susu. Okay? So that apa yang kita bagi, dia akan cepat kesan dia. Okay, contoh kalau kita bagi high protein, mungkin susu dia akan lebih berkualiti. Mungkin susu dia akan lebih banyak. Okay? Okay, ini kerana ia mengeluarkan hasil pada setiap hari, iaitu susu. Macam saya cakap tadi lah. Bagi ternakan daging, perubahan berlaku dari segi berat badan dan body score. Okay. Berat badan, kita tak buat kerja penimbangan tu setiap hari. Kita buat kerja penimbangan tu, kalau normal di industrial, ataupun saya pergi di tempat-tempat online, kita akan suggestkan buat 3 bulan sekali untuk timbang berat badan tu. Okay. Body score ni kita boleh buat hari-hari, tak ada masalah lah. Kita boleh target apa body score yang kita nak. Nanti kita akan pergi, apa itu body score sebenarnya. Okey, nutrisi dalam makanan. Yang ni saya pergi flow secara pantas lah. Kita hanya ada 5 perkara yang penting untuk ternakan. Yang pertama, 3 tujuan makanan diberi adalah untuk menyara badan, untuk disara badan dia. Okey, ternakan, kalau tak cukup makanan, badan dia tak besar, kesihatan dia tak jaga, okey, dia akan sakit. Dia sakit, makanan tak cukup, so dia akan mati. Okey, pengeluaran untuk tingkatkan susu dan tingkatkan berat badan dan pembiabakaan. Okey. So, kalau lembu yang terlampau kurus, tak ada tenaga, macam mana dia nak melakukan aktiviti pembiakan tu sendiri? Macam kita tahu, lembu jantan yang kurus, macam mana dia nak memanjat ternakan betina? Okay. So, kita pergi flow. Apa yang ada dalam susu? Okay, apa yang ada dalam susu? Kalau kita tengok, susu. Okay, seperti, kita tengok sikit, seperti yang ternyata dalam Quran, susu ada ternyata dalam Quran, iaitu pada surah Al-An'am ayat 16, dan sesungguhnya pada binatang ternakan itu benar-benar terdapat pengejaran bagi kamu. Kami memberi minuman dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu dan bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang minumnya. Okey, sebenarnya apa yang kita minum susu fresh daripada ternakan, itu adalah sebenarnya darah daripada ternakan.
Okay, dia bukan saya cakap darah tu. Okay, dia ada satu anatomi pada ambing ternakan. Dia convert daripada darah jadikan kepada susu sebenarnya. Okay, so that sebab tu dalam ayat Quran tu menyatakan daripada darah. Okay, sebab makanan yang dimakan tu, nutrien dia akan diserap oleh darah dan dia akan flow kepada susu tersebut. Okay. Okay, ini adalah salah satu anatomi untuk ternakan tenusuk. Okay. Ini adalah ambing susu. Okay. Seperti kita tahu, dia ada 4 So that kalau ada pertanyaan mengenai kalau mastitis, dia kena radang ambing susu. Kalau satu kena, yang lain boleh kena ke? Boleh tak kena, tapi bukan dia jangkitan bukan dari dalam, jangkitan daripada luar. Okay? Nanti saya akan terangkan insyaAllah. Okay, ini adalah anatominya. Seperti saya cakap tadi, okay, alveoli ni berfungsi untuk mengkonvertkan darah kepada susu tu sendiri. Okay, baru kita akan perahkan. Okay, kita pergi pada kandungan susu tu. Okay, 1 liter susu terhasil daripada 500 liter darah. Okay, so 1 liter susu sayang 500 liter darah. Okay, daripada dalam susu tu pula, apa yang ada? Ada air, ada laktos, ada lemak susu daripada lemak dalam darah, dan protein susu daripada amino asid di dalam darah. Sebab tu, okay, saya cakap tadi, kesan paling cepat adalah pada ternakan lembu tenusu. Apa yang kita bagi makan, itu yang akan keluarkan hasil. Okay. Ladang A dengan ladang B, bagi makanan berbeza. Dia punya kualiti susu pun dia akan berbeza. Sebab itulah kalau ada sesiapa yang pernah pergi ke pusat pengumpulan tenusu, dia akan berujian susu di situ untuk cek kualiti dia. Okay, so kualiti tu bergantung pada makanan. Sebelum susu tu daripada makanan ternakan. So ujian tu akan buat di situ sebelum dia akan dicampurkan dengan susu yang lain. Okay. Okay, kita pergi pada seterusnya. Okay, ini adalah yang normal kita ternak di Malaysia, iaitu daripada Barker Friesian dan JC. Ini adalah kandungan susu yang normal lah. Kalau kita tengok kandungan susu yang normal, iaitu air dia kena perlu 85.5% daripada jumlah keseluruhan susu tu. Okay, lemak 34 ataupun kalau JC 5.1. Dan kalau kita tengok protein 3.2% dan 3.8%. Dan yang penting adalah kadar protein tu. Lagi tinggi kadar protein is more better lah sebenarnya. Okay, faktor yang mempengaruhi, banyak faktor yang pengaruh peternakan kita ni. Salah satunya adalah baka. Baka yang kita ternak, sama ada baka untuk tenusu ataupun baka untuk daging. Kalau kita bela baka yang tak tahan dengan cuaca kita, dia tak boleh survive. Okay. That's why sama tak kisah lembu ke, kambing ke, biri ke, sama saja. That's why macam saya boleh cakap macam ternakan tenusu. Not every part of the world boleh bela ternakan tenusu ni. Okay. Okay, pemakanan. Pemakanan adalah satu perkara yang penting untuk tenusu juga. Okay, kadang-kadang kalau kita beza, dia pemakanan ternakan ni banyak. Kita bagi DCP dengan kita bagi ransom makanan. Okay, dia berbeza. Okay, DCP ni is more better, tetapi dengan harga kos yang lebih mahal. Okay. Okay, tempoh laktasi. Tempoh laktasi ni bagi ternakan tenusu, dia ada setahun punya tempoh laktasi. So, tempoh laktasi tu dia akan ada bilakah susu ni dia akan menurun, kuantiti dia akan semakin rendah, dan di manakah masa yang sesuai untuk kita biakkan dia semula. Maknanya dia kena bunting. Kalau kita tak buntingkan dia, dia akan jadi satu kerugian masa di situ sebenarnya. Okey, umur ternakan. Kalau kita tahu, dalam ternakan lembu, umur yang paling sesuai untuk kita biak adalah 1.5 tahun ke atas. Okey, untuk ternakan betina better 2 tahun, dia lebih besar. Okey, umur 2 tahun, jantan dah panjat. Okey, nanti dia setahun dia dah keluar anak, kita dah boleh perahkan susu dia. Dan berapa kali boleh kita dia boleh beranak bergantung dengan penjagaan kita. Okey. Okey, jangkitan penyakit normal, jangkitan penyakit kita kena kawal jangkitan penyakit kita. Nanti kita akan pergi peristaran macam saya cakap tadi. Tak semua part dalam dunia ni sesuai untuk bela lembu tenusuk, kecuali kita ada kos yang sangat tinggi untuk bela. Okey, macam kita tengok
padang pasir, tempat yang sangat panas. Tapi kelembapan dia rendah, tapi panas kan, macam mana dia boleh bela? Daripada dia menggunakan beberapa teknologi yang ada lah. Okay, body score. Okay, body score nanti saya akan terangkan apa itu body score dan cuaca. Okay. Okay, lactation. Okay, ini adalah jadual lactation ataupun graph lactation sebenarnya. So graph lactation kalau kita tengok dia ada tiga graph yang memainkan peranan. Iaitu milk production, iaitu penghasilan susu. Okay, bawahnya ada bulan ya. So bila kita tengok milk lactation ni, okay, apabila dia dah tinggi, dia tak akan selamanya tinggi. Dia akan berlaku penurunan disebabkan kita kena buntingkan dia selepas dia 4 bulan. Okey, sebagai contoh. Dekat 0 bulan ni dia bersalin. Okey, susu dia akan semakin meningkat dan kita akan biarkan dia di sini. Tak kisahlah kita buat semula jadi ke ataupun kita biarkan segala menggunakan air ke, tak ada masalah. Okey. So, bila kita biar, dia punya peningkatan berat badan akan meningkat. Sebab apa? Dia anak dalam badan akan semakin membesar. Okay? So, kenapa milk production dia makin menurun? Okay, milk production dia akan menurun disebabkan makanan yang dimakan tu, dia akan tenaga tu, dia akan pergi kepada anak sebagai sokongan. That's why susu semakin menurun. Okay, susu semakin menurun. That's why apabila sampai kepada dia dah boleh beranak, kita akan stopkan susu. Pada kebiasaannya, pada bunting berat, okay, sebulan ataupun 2 bulan sebelum dia boleh beranak, kita akan berhentikan susu tu supaya badan dia boleh berehat. Badan induk ni boleh berehat. Okay. So selepas dia beranak, dia akan lalu semula graf ini sebenarnya. Okey, apa itu tempoh lactasi? Macam saya cakap tadi. Okey, lactasi adalah tempoh graf pengeluaran susu. Bagi kita nakkan normal dan susu. Bagi setiap tempoh lactasi, mesti melalui tempoh beranak. Okey, macam saya cakap tadi, dia kena lalu beranak juga. Kalau dia tak beranak, dia tak boleh keluarkan susu. Okey, dia kena beranak pertama, dia keluarkan susu. Okey, lepas tu kalau dia tak beranak lagi, dia keluarkan susu juga. Tak ada masalah. Tetapi, susu dia kualiti semakin rendah. Dan kualiti dia semakin rendah. Bilangan semakin rendah. Okay, dan umur dia semakin tua. Dan kita rugi masa dekat situ sebenarnya. Okay. Lactasi ni berlaku dalam tempoh 365 hari hingga 540 hari. Okay, kita tak nak ambil dia maksimum. Okay. Kita dapat 4 tahap sepanjang tempoh lactasi tersebut lah. Macam saya cakap tadi, kita ulang balik. Dan 4 tahap. Early lactation, mid lactation, late lactation dan dry period. Masuk dry period ni kita dah keringkan. Supaya dia nak sokong anak dalam badan dia. Nutrien dia tu. Okay, kita pergi body score. Macam kita tadi, body grade. Apa itu body score sebenarnya? Okay, definisi dia adalah body score ni adalah proses kita nak gradekan di mana keadaan fizikal tenakan diperiksa dan digrade mengikut skor badan. Okay, makna kalau kita ada timbang digital, biasa kita masukkan dalam body crush, kita dah boleh nampak. Kita boleh tahu berapa berat badan dia. Okay, tetapi body score ni kita gunakan kita punya tangan, iaitu dipanggil dalam bahasa ilmiah kita guna palpasi. Okay, dan seterusnya kita gunakan panca indera kita untuk melihat sebenarnya. Panca indera kita untuk kita dapat tentukan ini grade mana dan grade mana. Okay, kaedah dia ada macam cakap tadi. Kawasan utama yang perlu diamati, mana kita kena tengok dan kita kena pegang untuk kita tentukan. Kawasan pinggul, kita akan tengok ketebalan isi dia. Okay, pangkal ekor, ekor tu kita akan pegang. Contoh ni, kalau ekor, pangkal tu kita akan pegang. Berapa ketebalan dia. Okay. Kejelasan tulang pelvik. Okay, kawasan loin, iaitu kawasan tulang rusuk tu sendiri, rusuk lembu, kita akan tengok lapisan kulit dan lekukan dia. Okay. Kalau kita buat sembelihan, kita tengok tulang rusuk tu, lembu tu rapat-rapat kan. That's why kita akan tengok lekuk dia tu. So, kalau tak ada lekuk, makna dia dalam body score yang sangat tinggi. Okay, saya tadi anatomi pinggul lembu. Okay, sini adalah pangkal ekor. Kita akan pegang pada pangkal ekor tu sendiri.
Okey, lepas tu kita akan pergi kepada tulang belakang dia. Kita akan pegang tulang belakang dia. Dan kita akan nampak tulang pelvik. Kalau kita perasan, susah kalau kita pergi ternakan jantan yang makan dia heavy, kita susah nak nampak tulang pelvik. Tapi kalau ternakan betina yang selalu beranak, kita akan sering nampak tulang pelvik dia. Okey, kita kira skor badan. Untuk ternakan lembu kita ada 8 skor badan, tetapi saya tak sentuh semua 8 tu hari ni. Nanti saya akan sharekan apa kategori 8 skor badan tu di dalam Facebook page Minggu Mahasiswa Pertanian Malaysia. Okay, so sebab kalau saya nak cerita 1 sampai 8, ciri-ciri dia memang ambil masa yang sangat panjang. So kita tengok kurus kering, ada amat kurus. Nombor 4 sederhana kurus, 5 baik, 6 kita ada sederhana gemuk, 7 gemuk, dan 8 amat gemuk. So that untuk kerja pembiakan, untuk kerja pemakanan, untuk kerja pengasingan ternakan, benda ni pun memainkan peranan sebenarnya. Okay. Kalau kita lihat, So kalau kita lihat, untuk body score ni penting. Kalau contoh, saya bagi satu contoh. Okay, satu contoh. Bila dalam satu pentak tu kita ada body score ternakan 3, 4, 5. Ternakan jantan feedlot. So that kita kena asingkan ikut body score supaya dia tak ada berlaku persaingan makanan yang sangat tinggi sebenarnya. Okay. So that untuk jualan pun kita boleh gunakan, untuk pembiakan. Okay, sebagai contoh, kita ada ternakan pejantan yang skor dia 7. Takkanlah kita nak bagi dia biak dengan ternakan betina skor dia 2. Okay, dia amat berisiko. Okay, penghasilan forage. Kita tahu forage ni adalah rumput hijau yang kita beri pada makan ternakan. Proses forage, membaiki bekalan forage. Kenapa perlu penghasilan forage ni? Untuk melengkapi keperluan tanah. So, kita bela ternakan, kita ada tanah. Kita rugi kalau tak guna tanah tu. Okay? Menggunakan geseran tanah pada tanah runtuh. Ni pun salah satu sebab juga. Menggunakan kulat dan rumput liar yang berpenyakit. Okay, dia membantu. Mempunyai ruang ladang. Memperbaiki tenaga kerja dan meningkatkan kualiti ternakan. Mana kita boleh cut cost kita punya pemakanan. Kita boleh cut cost pekerja kita. Okay? Daripada kita bagi pellet je, mungkin kita boleh top up dengan rumput. So that kita akan tahu cost kita dapat potong banyak mana. Okay? So that bagi pendapat saya, kebanyakan saya pergi industrial ke apa, saya memang cakap dengan industrial kurangkan kurangkan pellet sebenarnya. Dia ada risiko di sebalik situ sebenarnya. Sebagai semua makanan bantu meningkatkan keperluan susu. Yes, kalau ada rumput yang mempunyai protein yang tinggi, kita ada rumput yang mempunyai protein yang tinggi daripada umur yang muda, that's why boleh membantulah. Okay, memilih rumput forage yang sesuai. Tidak semua rumput sesuai ditanam di jenis di semua kawasan lah. Okay, contoh kalau macam Napier mungkin kita boleh tanam pada satu kawasan yang sangat tinggi lah. Tapi perlu ingat, bagi pendapat saya sendiri, bila kita nak buat proses penanam forage, contoh sebagai yang paling famous lah kita pakai kat Malaysia adalah Napier. Kita kena tally dengan kita punya keadaan cuaca di Malaysia. Kalau kita tahu dekat Malaysia dia ada tempoh, dia ada satu tempoh kemarau. Lepas tu kita ada tempoh hujan kan. So that kita ambil peluang tu. Sebab apa? Kalau kita tanam rumput pada tempoh kemarau ni, benih-benih rumput ni agak suka naik. That's why saya selalu rancangkan untuk yang saya konsult. Apa yang kita buat adalah pada tempoh kemarau, kita akan pelaukan tanah, kita akan rotor supaya tanah bawah tu naik dan lebih hancur. That's why bila masuk saja musim hujan, kita akan terus buat penanaman dan kita tak perlu fikir. Kita nak menyiram sebenarnya. Sebab kalau kita tanam pada musim kemarau, kita nak menyiram ambil masa yang sangat-sangat lama sebenarnya. Sebab di industrial, rumput Napier ni ditanam dalam jumlah dan kawasan yang besar sebenarnya. Okay, memilih forage sesuai dengan keadaan tanah dan cuaca sekeliling. Antara faktor utama pencemaran forage adalah tempoh forage itu membesar, suhu dan taburan hujan. Saya cakap tadi, taburan hujan tu memainkan peranan juga. Okey, ada soalan kat sini. Bolehkah terang sedikit apakah risiko pemakan pellet? Okey.
Pemakanan pellet yang terlampau tinggi adalah satu isunya adalah kandungan copper yang sangat tinggi. Okay, kadang-kadang kita bagi ada setengah makanan yang bukanlah tak ditiraf, kadang-kadang kita tak perasan dia ada kandungan copper yang tinggi. Kalau macam ternakan bibiri, dia akan ada risiko untuk jangkitan penyakit sedikit lah. Tapi kalau untuk lembu dan kambing, kalau kita bagi over untuk makan pellet, kemungkinan untuk berlaku kembung tu peratus sangat tinggi lah sebenarnya. Okay. Okey, penghasilan forage bergantung pada sekali jenis tanah, pembajaan, nutrien tanah, jenis forage dan forage agronomi. Okey, ini saya cakap ni rumput Napier, one of the normal yang kita selalu pakai di Malaysia. Okey, memang sangat, dan dia ada bermacam-macam variety kalau kita tengok. Okey, rumput ni sangat famous digunakan di Asia termasuk di Malaysia. Memang paling banyak So kandungan nutrien yang bagus. Kita ada 7 hingga 10% protein, tapi ni mengikut umur mengikut umur rumput tu sendiri. So lagi muda umur rumput, dia akan lagi tinggi protein. Okey. Sesuai dituai menggunakan sistem potong dan angkut. Yes, ini betul. Sebab di Malaysia kita banyak nak sarankan guna sistem potong dan angkut. Bukan saya tak galakkan guna sistem ragutan. Okey, kalau bagi peternak yang mempunyai kawasan yang besar, it's not issue kalau kita nak guna kawasan kita untuk kawasan ragutan. Yes, boleh guna, tak ada masalah. Tetapi kalau macam kita gunakan kawasan kita kecil, kita perlu gunakan Napier ni sebab dia boleh bagi satu jumlah rumput yang banyak. Okey. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita kena ada mesin meracik, iaitu chopper. Mesin chopper supaya kita boleh racik rumput. Tak akan hancurkan. Sebab apa? Untuk lembu, mungkin batang Napier ni dalam bentuk batang dan daun. So that, mungkin batang yang lembut tu, dengan daun dia boleh makan. Tetapi untuk ternakan kambing, saya sarankan ada mesin chopper supaya dia boleh menghancurkan sekali dengan batang-batang daun. Batang-batang untuk Napier ni sekali Okey, kebanyakan variety rumput ini mempunyai daun yang sangat banyak. Yes, betul. Antara variety yang banyak daun untuk Napier ni, kalau saya Napier Pak Chong dengan Napier Japan. Dia banyak daun Okey, antara variety yang saya gunakan Napier India, Napier Taiwan, Napier Jepun dan Napier Pak Chong. Okey, dan ada beberapa rumput lain yang sesuai lah. Rumput para, rumput greeny, rumput signal, rumput kerbau, rumput ruzi, pelepas sawit. Okey, pelepas sawit Cuma pelepas sawit ni satu je. Untuk ternakan lembu, mungkin kita boleh lah chopper, tak ada masalah. Tapi untuk ternakan kambing, saya tak sarankan untuk chopper kalau nak bagi makan. Better ambil dan gantung di kandang saja. Sebab apa? Kalau kita tengok pada pelepah-pelepah tu dia ada macam lidi dia So that dia risiko dekat situ, lidi dia tu. Untuk apabila dia masuk ke dalam perut, dia susah nak adam untuk nakkan kambing lah. Okay. That's why kita kena ikat. Bila dia ikat, dia tak akan makan satu tu. Dia akan gigit, dia akan tarik, dia akan kunyah. Itu je kerja dia. Okay, kekacang, sentro, kalapo, stylo, peta belalang dan duri. Okay, untuk 4 ni. Kekacang, ketiga kacang dan peta belalang ni. Okay. Dia bagus juga kita nak bagi. Tapi kita kena campurkan dengan rumput yang lain bagi mengelak risiko kembung tu. Sebab dia kandungan protein dia kuat tinggi juga. Okey. Tanaman rumput, apa yang kita kena buat? Pemilihan tapak, pembersihan tapak, pelau tanah, roto tanah, tanaman rumput, pembajaan dan tuai rumput. Okey, kita akan ni lah. Pergi satu-satu, iaitu tapak penanaman sesuai adalah tanah organik, tanah yang perui, tanah yang rata untuk memudahkan kerja pengurusan, tanah yang mampu memegang air dan berdekatan dengan sumber air. Okay. So that jangan cari tanah berpasir. Memang susah lah kerja kita. Okay. So that better guna tanah yang boleh pegang air. Jangan guna tanah yang berpasir. Okay. That's why dia agak sukar sedikit So kalau ada tanah organik is better lah. Dia akan bantu lagi tumbuh-besaran dia. Okay. Pelau tanah seperti kita tahu. Pelau tanah gunakan bajak piring. So kerja bajak ni untuk musim kering. Saya cakap tadi lah. Bila musim kering kita akan buat kerja bajak. Kita akan pelau dia. Supaya dia dapat balik dengan maksimum. Kalau basah, mesin pelau ni susah nak terbalikkan Okey, setelah kerja ini selesai, biarkan tanah dijemur 4 hari untuk memastikan akar-akar liar. Okey, ini kalau kita mau mula-mula
Dia dah dapat terbalik maksimum, so that dia akan matikan akar-akar tu dengan cahaya matahari. Dan kadang-kadang selepas kita dah pelaut, apa yang haiwan yang suka datang adalah bangau, burung. Dia akan makan cacing kat situ. Maka seterusnya kita akan rotor tanah tu sendiri. Menggunakan bajak pusing yang berfungsi untuk menghancurkan tanah dan pelau menjadi lebih halus. So kita dah pelau tadi, kita terbalikkan tanah. So rotor ni dia akan hancurkan permukaan tanah tu supaya dia lebih halus lagi sebenarnya. Okay. So terlampau halus tanah dihancurkan juga akan mengganggu peraturan penyerapan air tanah. Yes, betul. Kalau kita buat rotor 3-4 kali pergi patah balik, tanah tu jadi sangat hancur. So that bila sangat hancur, dia punya isunya adalah orang panggil dia sangat tak sesuai. Okay. Dia jadi macam tanah berpasir balik. Tapi kalau kata kita dah berlaku macam tu, biar hujan sehari dua, so that baru kita tanam. Okay, penanaman rumput. Okay, kalau kita tahu untuk Napier kita ada dua kaedah penanaman rumput, iaitu condong ataupun tanaman baring. Okay, tanam Napier ni dia panjang ya. Kita akan tanam secara batang tu. Kita akan potong dia 3 hingga 4 ruas. 3 hingga 5 ruas lah boleh. So biasanya kalau ruas yang sampai 5, kita akan tanam dia baring. Kalau kita potong ruas dia 3, kita akan tanam condong 45 darjah. Okay. Dan kaedah tanam condong ni pun kita kena ada teknik. Okay. Teknik dia adalah kalau kita tanam tegak, terlampau tegak, permukaan yang memegang air tu akan kering dan pokok tu akan mati. Sebab tu kita nak buat condong. Supaya elak terkena cahaya matahari pada waktu tengah hari tu. Itu yang kita kena elak sebenarnya. Okay, kalau kita tanam baring, ada risiko juga. Risikonya apabila berlaku banjir pada kawasan kita, sudah tentu banjir yang menutup tanah kita ni, sudah tentu benih ni akan mati 100%. Okay. Okay, namun berapa keadaan sesuai. Kita nak gunakan batas pun boleh, gerompok ataupun baris. Okay, ini bergantung pada pengurusan kita nak tanam macam mana. Okay, benih yang sesuai adalah 1 hingga 2 meter ataupun senang cerita 2 hingga 4 ruas. Bagi saya, 3 ke 5 ruas adalah sangat cantik lah. Mana yang sesuai. Okay, pembajaan. Pembajaan harus dilakukan bagi memastikan benih mendapat sumber nutrien secukupnya. Okay, bagi pendapat saya, bila kita ada ladang ternakan ruminan, apa yang kita nak bagi pembajaan ni adalah sangat sesuai kita bagi baja yang daripada kita punya sisa ladang. Contoh kita ada tek kambing, kita komposkan dan kita bagi. Kita ternakan lembu, kita komposkan, jadikan baja dan kita bagi kepada rumput balik. Okay, tapi kita boleh gunakanlah berapa baja-baja lain lah. Antara baja yang sesuai digunakan adalah urea, baja organik dan baja organik tunggal. Okay, baja urea ni satu risikonya. Kalau kita buat tanaman, contoh kalau kita buat ragutan, sistem ragutan, kita ada baja-baja kita tertinggal guni ataupun baja urea tu di kita punya tapak ragutan. It's very risiko untuk ternakan datang makan. Okay, ternakan lembu ni, dia akan makan baja urea tu dan seterusnya dia akan kembung dan melibatkan kematian. That's why sangat risiko kalau baja urea ni tertinggal di padang ragut So dia banyak risiko, banyak kes-kes saya dah jumpa ternakan lembu ni mati disebabkan baja urea ni. Okay, kaedah pembajaan juga merupakan satu faktor rumput tidak naik sekata. Ini pun betul. Kerja membajar kena rata lah. Jangan ada yang ni dapat lebih, ni yang tak dapat. That's why dia akan naik turun. Sebab Napier ni dia naik meninggi. So that mana part yang tak dapat baja tu, dia akan rendah lah kan. Itu sebenarnya. Okay, tuai rumput. Okay, menuai rumput adalah satu perkara yang penting untuk supaya tidak kesalahan berlaku terhadap umur rumput. So bergantung juga, macam saya better bila rumput dah umur 21 hari kita potong. Dia tak lebih, maksudnya dia tak terlampau tua dan tidak terlampau muda. Dia punya umur sedang-sedang saja. Okay, setiap umur rumput punya jumlah nutrien beza. Lagi muda rumput, lagi tinggi kandungan nutrien, lagi bagus, lagi banyak protein. Okay, terdapat dua cara untuk tuai rumput saya cakap tadi. Cut and carry. Cut and carry ni biasa Malaysia memang sangat berlaku. Rumput Napier kita potong, kita bagi makan. Ragutan ni kita lepaskan dia meragut.
Okay, terdapat dua kaedah untuk sistem tuai cut and carry. Sama ada kita pakai manual, kita potong menggunakan parang, kita bawa ke kandang dan chopper, ataupun kita pakai forage harvester. Itu kita akan tunjukkan, ada video saja. Okey, ini adalah kandungan-kandungan nutrien lah. So saya cakap di kandungan yang atas ni adalah muda. So di kandungan protein dia tinggi kandungan nutrien dia tinggi. Okey, ini adalah cut and carry yang manual. Okey, yang ini adalah daripada zaman saya diploma di Kolej Pertanian Malaysia. Kalau kita boleh tengok, dia buat tanaman secara rapat So kita potong dan kita letakkan di satu part. Okey, satu part dan kita bawa balik ke kandang Okey, kalau kita pergi, okey, lepas tu kita akan choppingkan. Kalau kita tengok, okey, ini adalah mesin chopper. Kita akan masukkan rumput kat sini dalam keadaan yang padat. Di penghujung ni nanti, rumput dia akan keluar dalam bentuk hancur. Sebab dia akan hancur rumput ni. Okay, kalau kita tengok sini dia akan hancur. So kalau untuk ternakan lembu kita boleh bagi dengan batang, tak ada masalah. Tapi kadang kalau batang tu muda mungkinlah dia boleh makan. Tapi kalau batang keras dia pun tak sanggup nak gigit kalau lembu. Tapi kalau kambing better ada chopping machine lah. Kalau untuk lembu pun ada chopping machine pun cantik. Okay. Okay, ni cut and carry manual juga. Kita chopping, forage harvester dia akan masuk dalam, dia akan masukkan dalam bekas ni, dia akan tarik buat turun. Okay. Okay, cut and carry manual. Apa kelebihan kekurangan dia? Satu, manual dia cost dia lah. Cost dia adalah sangat rendah lah. Tak perlukan jendera, ransom ke apa Okay, kadar kenaikan semula rumput lebih baik. Sebab kita tak menggunakan jendera. So, bila kita gunakan jendera masuk kepada rumput kita, dia akan berlaku satu tekanan dalam tanah. So, tekanan dalam tanah dan menyebabkan akar rumput tu dia suka untuk mencari nutrien dan dia terlampau padat sebenarnya. That's why one of my lecturer zaman saya kemahiran dulu dia pernah buat kajian plot yang gunakan jendera dengan plot yang menggunakan tangan. Yep. So, dapat jauh perbezaan kadar penggunaan semula rumput tu, tumbuhan semula rumput tu. Okey, rumput boleh gunakan lebih lama. Yes, kalau kita manual kita boleh guna lebih lama. Okey, kekurangan dia kalau kita guna manual, okey, itulah masalah kekurangannya. Kita banyak tenaga kerja lah. Kita kena potong, kita angkat, potong, angkat. Okey, proses penghasilan rumput yang panjang, kita kena potong, masuk chopping baru bagi dalam pandu makanan. Okey, memerlukan tenaga kerja yang banyak, betul. Risiko bahaya tinggi semasa aktif memotong dan meracik rumput. Yes. Risiko menggunakan mesin chopping. Mesin chopping adalah perkara-perkara yang sangat risiko. Yang saya suka tekankan adalah pada wanita yang kerja dalam bidang ni. Apabila tudung tu ikat sama ada anda masuk ke dalam ataupun keluar. Sebab saya dah jumpa 2-3 kes. Dia sangkut tau. Bila kita masukkan rumput, tudung tu ikut sekali. Okay, that's why it's very risk sebenarnya. Okay. Okay, ini adalah yang automatic. Okay, saya akan tayangkan. Okay. Okay, cuma gambar ni gambar lama lah. Okay, dia akan chopping rumput tu terus masuk ke dalam kita punya trailer kat belakang tu. Okay, ini dipanggil forage harvester. Okay, kalau kita tengok filem-filem orang putih, dia potong jagung lah. Macam ni lah kan. Okay. Dan yang ini dia automatic juga. Yang ini dipanggil TMR. Total, bukan total ration. Dipanggil ransom makanan Kita akan gaul makanan dalam tu. Dalam jendera kuning ni, kita akan gaulkan makanan. Okay, kita akan gaulkan rumput, dedak dan bahan-bahan lain lah yang sesuai. Dan kita akan terus bagi dalam kandang. Dia akan buka. Ni dia akan diberikan sebelum tu nak akan masuk lah. Okay. Dia akan masuk. Dia akan turunkan dia punya hand. Dan dia akan tolak makanan tu. Maknanya makanan tu dah bercampur dalam tu sendiri. Okay. Okay, cut and carry automatic. Apa kelebihan dia? Cepat dan rata pemotongan. Yes, betul. Memang sangat rata. Mampu menampung rumput dalam jumlah yang banyak. Yes, betul. Kurang tenaga kerja. Yes, kita guna jendera. Kita bawa saja. Cuma kekurangan dia kos yang sangat tinggi. Yes, sangat mahal.
Harga tanya, okey harga mesin start daripada berapa? Yang ni saya tak pastilah. Wadah Masita, biasanya harga mesin-mesin ni biasa berpuluh-puluh ribu lah. Okey. Okey, kadar kenaikan semula rumput kurang baik lah. Macam saya cakap tadi, dia dah terlampau padat, dia agak sukar sedikit untuk dia naik untuk naik semula. Dia punya kadar rumput tu sendiri. Okey, seterusnya risiko bahaya berlaku semasa kerja selenggara dan mengenali jentera. Apa-apa kita guna jentera. Jentera besar, jentera kecil. Macam saya cakap, dia chopper pun risiko. So, bila besar pun dia sangat risiko sebenarnya. Okay, proses rumput menjadi makanan ternakan. Kita boleh bagi fresh macam tu, dan ataupun kita boleh proses makanan rumput tu supaya dia lebih tahan lama dan kita boleh guna pada waktu kita perlu. Contoh banjir. Kita punya rumput mati, kita ada simpanan makanan, so that kita boleh bagi. Apa simpanan makanan tu saya cerita depan ni. Okay, dia ni sebagai makanan simpanan semasa bencana. Yes, ini betul. Ni kan kadar nutrien. Yes, betul. Okay, apa jenis dua makanan ni? Ni ada itu silage rumput peram ataupun hay rumput kering. Okay, apa itu silage? Silage ni rumput kita peramkan. Macam kita tengok, kita punya manusia punya makanan biasa kita akan peram kan. Sama juga macam rumput ni. Kita akan peramkan dalam satu bekas. Kita akan buat campuran dengan molasses. Molasses ni adalah sisa terakhir kilang gula. Okay, garam dan EM. Okay, sebenarnya boleh campur urea juga, tak ada masalah. Okay, bolehkah okay, ada soalan. Bolehkah kalau kita tanam tanaman lain bersama dengan rumput tu? Okay, boleh tanam, tak ada masalah. Cumanya satu risikonya adalah persaingan. Persaingan untuk tanaman tu dengan rumput tu bangun. Okay, kalau kita boleh tanam rumput tu rendah, okay, so that kita boleh satu tanam pokok yang lebih tinggi. Tetapi apabila pokok tu dah dimakan, yang rendah ni, bila pokok yang tinggi tu dah akan tutup cahaya matahari, so dia agak sukar sedikit untuk dia bangun. Okay, sebab tu kalau anda tengok area-area padang ragut, kalau siapa pernah pergi padang ragut, area yang ada pokok, kalau biasa kat satu padang ragut dia akan ada satu pokok, dua pokok yang besar. Dia akan berlaku proses teduhan. So that rumput tu agak sukar nak naik situ. Okay, tapi kalau pokoknya rendah lah, kalau pokok tinggi, alhamdulillah lah. Tanah khusus tak ada tanah yang khusus lah. Tapi kalau kita nak buat boleh, tapi banyak kerja sebenarnya. Okay. So makanan ni mampu bertahan selama 2 tahun dan lebih. Okay, kalau kita tengok rumput silage ni, yes, betul. Dia boleh tanam lebih. Dia bukan sampai tanam dia boleh simpan lagi. Jadi kalau saya tengok pada industrial terkini, rumput silage ni, bukan rumput silage ni boleh jadikan satu bisnes sebenarnya. Sebab kandungan silage, apabila kita pakai rumput segar jadikan silage, dia akan boosting kadar nutrien tu sebenarnya. So that rumput ni boleh dijual pada peternak-peternak. Okey, rumput kering. Rumput pastura yang dipotong dan dikeringkan dengan kaedah semula jadi. Okey, makanan biasa akan dibentuk dalam bentuk silinder ataupun empat segi. Makanan ini mampu bertahan setahun mengikut cara penyimpanan. Yes, betul. Kalau kita tengok, kalau dekat Malaysia ni jarang lah kalau kita tengok rumput pastura. Biasa kalau kita tengok, kalau kita nak jumpa ni adalah belah-belah yang mempunyai sawah padi. Negeri-negeri yang ada sawah padi ataupun kawasan yang ada sawah padi. Contoh macam Seberang Perak, dia menjual hay rumput. So rumput ni, hay rumput ni dia akan menyebabkan padi yang dah potong dikeringkan. Lepas tu dia akan masuk satu mesin. Mesin tu akan keluar lah. Bentuk persegi ke, bulat ke. Okay. Dan dia kena simpan pun tempat yang kering. Dia tak simpan tempat yang basah. Okay, ini adalah proses pembuat silage tapi manual lah. Okay, rumput kita akan padat-padatkan satu tong. Okay, kaedah manualnya kita pakai kaki lah. Okay, tapi pastikan boot yang kita pakai untuk pijak rumput tu adalah boot yang bersih. So, kita pijak-pijak, bagi dia padat. Masukkan bahan-bahan tu. Masukkan molasses, masukkan garam. Buat dalam bentuk lapisan pun tak ada masalah. Boleh je. Okay, lepas tu kita tutup, kita rapat dan simpan. Dan kalau boleh kita nyatakan hari tu berapa. Biasanya kalau dengan bantuan EM, Effective Microbe, biasanya dalam tempoh 1 hari atau ke 2 hari kita dah boleh pakai dah sebenarnya rumput silage kita tu. Dia punya nutrien tu dah boosting dah. Okey, ni rumput hay yang dibuat secara manual juga.
kita akan kering, kita akan potong rumput, kita akan letak di atas satu macam ni, hamparkan dan kita akan keringkan lah. Tapi ini adalah sekadar untuk pembelajaran sajalah sebenarnya. Okey, keperluan makanan ternakan. Lembu susu merupakan ternakan yang memerlukan makanan tambahan yang mencukupi. Jadi dia kena cukup makanan dia. Kalau tak cukup, dia akan mengeluarkan susu yang kurang, kualiti pun rendah. Okey, Mbak. Setiap rumput yang matang mempunyai kadar protein yang tinggi dan namun kadar serat yang rendah. Ya. Makanan tambahan biasa digunakan supaya ternakan susu dapat memastikan kualiti susu yang baguslah dengan kualiti yang banyak. Okay, kandungan makanan tambahan biasalah kita ada tenaga, kita ada protein, kita ada fiber dan kita ada vitamin dan mineral. Dan apa makanan tambahan yang sesuai kita nak bagi. Okay. Rumput dan makanan tambahan perlu diberi sebagai sebagai keperluan nutrisi untuk mencapai target susu yang kita nak. Kalau kita buat pengemukan sebagai satu target gemuk sebenarnya. Okay. Tiada keperluan yang tepat bagi pemberian makanan tambahan. Okay, kebiasaannya daripada zaman saya belajar sampai ke hari ni dan di industrial, saya lebih better kalau orang nak gunakan pellet, dia bagi 3% daripada berat badan ternakan, 3 ke 5% daripada berat badan makan. Sebab tu bagi pendapat saya lah, berat badan tu adalah sangat penting sebenarnya. Kita dapat tahu maklumat yang sangat penting lah. Okey, namun terdapat jadual pemberian makanan mengikut pengeluaran susu. Okay, kalau misal kata tempoh, saya cakap tadi, kita hubung kait balik dengan tempoh laktasi tadi. Kalau tempoh laktasi dia rendah, susu dah makin kurang. Kalau kita bagi makanan tambahan, yes dia akan naik. Tetapi dia tak akan naik seperti yang dia tengah macam yang dia dapat pada awal ni. Dia akan naik sedikit saja. So that kita tak perlu untuk bagi dalam jumlah yang banyak apabila tempoh laktasi nak menurun. Okay. Okey, ini adalah beberapa makanan tambahan yang sering dalam industri gunakan. Dan untuk makanan tenusu kita sering pakai DCP, iaitu Dairy Cattle Pellet. Okay, pellet ni memang khas untuk ternakan lembu susu saja. Boleh kita nak bagi pada ternakan lembu berdaging, nak bagi pada kambing, boleh. Tapi kos dia, okey, penghasilan dia berbeza. Okey, untuk DCP kandungan tenaga dan protein yang tinggi. Okey, kandungan air sedikit dan kering. So that bila kering kita senang simpan. So susu lembu dalam laktasi. So dia akan kawal laktasi tu PKC ni adalah normal kita dengar dalam industrial ternakan ruminant Pump kernel cake, kita ada banyak nama. PKC, PKE, okay, PKE pump kernel expeller. Okay. Mengandungi tenaga dan protein yang sederhana. Kandungan air yang sedikit dan kering. Okay. Dia biasa kita gunakan PKC ni untuk ternakan lembu, pedaging lah. Untuk kambing pun kita boleh bagilah sebenarnya. Okay, sheep pellet ni memang khas untuk ruminant kecil, kambing ke bibiri tak masalah. Tapi saya lebih suka kalau bibiri kita tak bagi pellet. Kalau nak bagi pun sikit saja. Okay, sebab kita risau kandungan copper dalam tu akan menyebabkan ternakan bibiri ni sakit sebenarnya. Okay, seterusnya adalah hampas soya. Hampas soya ni bukanlah pellet. Ada juga pellet hampas soya. Bukan pellet soya. Soya hull, dia panggil soya hull. Soya hull pellet. Soya hull pellet ni pun daripada sisa soya jugalah. Diproses jadi bentuk pellet. Tapi kalau kita nak bagi hampas soya macam macam makcik jual soya, dia ada hampas dia kita beli. Biasa kalau seguni kecil tu dalam lebih kurang RM5 kalau tak salah saya. Tapi dia bagus sebab dia kandungan protein dia tinggi dan dia sangat basah. Okay. So, garam jilat kalau kita tengok biasa kalau tepi kanan-kanan ada gantung Yang gantung tu dah ada dua. Okay, sama ada garam jilat ataupun UMB. Urea block molasses. Beza Okay, macam garam jilat, batu garam yang tak ada bentuk tu, yang betul batu, mengandungi zat lain seperti kalsium dan fosforus. Dia top up lah badan. Kalau kita pakai block molasses, block urea molasses ataupun atau nama short form dia UMB. Bagusnya UMB ni kita boleh top up ubat dalam tu. Kebanyakan UMB sekarang dia dah ada sekali dengan ubat cacing. So ada satu lagi dengan ada UMB juga, kita tambahkan dengan kita top up dengan sikit urea supaya dia datang selera makan yang tinggi. Lepas tu saya cakap ni, urea kalau kita bagi dalam jumlah yang banyak sangat bahaya. Okay. Sebab lembu ni akan jilat. That's why kembung. That's why kalau dalam UMB ni kita guna urea sedikit je, tak banyak pun, berapa persen je. Okay.
dan molasses lah, gula hitam ataupun molas. Yang ada sisa apa nama? Sisa tak akhir kilang gula molas So that biasanya kita gunakan sebagai dia ada kandungan bahan kering, protein dan tenaga yang tinggi. Okay, memang kita bagi untuk asasi ataupun kita bagi pada kambing pun boleh. Cumanya salah satu fungsi molas ni adalah dia boleh menambah selera untuk ternakan lembu tu juga, ataupun apa-apa ternakan. Okay, ni adalah contoh-contoh. Okay, DCP, fodder ni rumput tadilah. Mineral, hampa soya, kulit nenas pun boleh, tak ada masalah. Brew dan PKC lah. Okay, pengurusan ternakan muda ataupun ternakan anak ternakan lah. Okay, dah ada beberapa kat sini. Kita akan flow satu persatu. Okay, kelahiran anak ternakan menurunkannya di kawasan Mesir. Sebab tu, kalau ada kita buat ternakan, kita ada lembu ke kambing ke, kita kena preparekan satu, saya lebih suka better panggil bilik bersalin ataupun petak bersalin, supaya tempat tu bersih. Okay, asing daripada stok lain, kita bawa ternakan yang dah bunting berat tu keluar daripada kumpulan dia. Kita bagi percayaan penggunaan yang baik, mudah dibersihkan dan kita mudah disinfeksi. Dan dia punya ada akses untuk air lah. Air senang kena akses untuk kerja-kerja pembersihan. Okey, kita kena bila dah masuk dalam petak bersalin tu, yang saya better senang nak masukkan petak bersalin ni. Dia ni panggil apa? Kita kena pantau dia. Okey, bukan ternakan lembu ni tak boleh lahir sendiri. Boleh. Kebiasaannya kalau lembu yang biasa meragut, lepas tu dia half dia semi, apa panggil apa? Dia semi. Maksudnya dia di luar separuh masa dan di dalam setengah masa. Okey, semi intensif. Okey, semi intensif. Dia separuh luar semua. Biasanya kebarangkalian nak berlaku masalah anak sangkut ni semasa kelahiran ni sukar untuk berlaku. Tapi kalau kita dalam kandang 24 hours, dia mudah berlaku kes anak sangkut ni. Okey, nanti saya akan cerita kenapa. Okey, pastikan lembu pada setiap 2 jam. Okey, matlamatnya kita nak kurangkan bantuan. Bila kita buat bantuan kepada ibu yang nak lahir, risiko untuk menghadapi benda lain adalah sangat tinggi lah. Okey, disrokia secara mendadak kematian anak lembu. Okey, kita salah tolong anak, tak apa, nanti saya akan tunjuk video lah untuk memudahkan. Okey, apabila anak tu lahir, apa yang kita kena buat adalah pastikan anak ternakan boleh bernafas dan membersihkan hidung dan mulut. Apabila kalau kita keluar, kalau kita anak tu bantuan. Okey, anak bantuan ni pun satu hal juga sebenarnya. Saya tak sarankan untuk lembu pedaging untuk buat anak bantuan. Sebab lembu pedaging ni, dia punya sifat mak dia dari sifat kibuan yang tinggi. So that bila kita nak rapat dengan dia, kemungkinan ada risiko mak dia akan segang kita. Tetapi untuk lembu tenusu, kuat pengalaman saya, apabila anak baru lahir, kita dekat, ibu dia relax, tak masalah. Kadang kita pindahkan anak dia pun tak ada masalah, tak ada isu. Okay, so that apa yang kita buat kalau kita dapat anak tolong, ataupun biasanya kalau secara normal dia lahir, dia akan jilat anak dia. Tapi kalau kita tarik, apa yang kita kena buat adalah kita bersihkan lubang hidung dia dengan mulut supaya dia boleh bernafas dari cair tu. Okay, bersihkan tali pusat dengan larutan iodin. Biasanya kita ada iodin, kita akan spray ataupun kita celupkan dengan iodin latar pusat dia dan kita akan ikat lah. Okey, hanya biarkan ibu ternakan menjilat badan ataupun kita keringkan tuala pun boleh, tapi itu untuk tenusu lah. Untuk ternakan baka pejantan, biar ibu dia jilat sampai kering. Untuk tenusu pun boleh juga. Lepas kita dah bersihkan hidung apa semua, mulut, kita letak balik dengan ibu dia. Ibu dia akan jilat. Okay, kena pasti anak lembu dan mantau sekiranya tidak abnormal. Okay, kemungkinan boleh jadi ke tidak abnormal lah. Okay, bangunkan dia dan biar dia kering dan dapat makanan yang sesuai lah. Makanan secukupnya. Okay, terbaik adalah dia mendapat kolostrum daripada ibu dia. Daripada ibu dia. Okay, kolostrum ni akan terhasil daripada badan ibu dalam tempoh sehari sebelum dia beranak sampailah 3 hari. So, pastikan dia dapat kolostrum. Kebiasaannya, bagi ternakan yang dah dapat kolostrum, anak ternakan dapat kolostrum, dia mampu berdiri dengan stable. Okay? Dengan stable lah. Okay, ini adalah satu contoh video. Saya tak pasti tak berapa nampak. Kita cuba juga tayang.
Okay, kita boleh cepatkan. Okay. Tengok ini adalah bantuan lagi lah. Okay. Okay. Apabila kita menarik tenakan, okay, anak tenakan untuk bantuan. Bukan kita boleh main tarik je. Dia ada satu konsep, iaitu apabila mak dia teran, kita baru tarik. Bila mak dia lepas, bila mak dia selesai teran, kita kena hold dulu. Okay. Sebab apa kita kena buat macam tu? Supaya dia dapat keluar dengan baik lah. Tetapi kalau kita mak dia teran, kita tarik, lepas tu mak dia berhenti teran pun, kita masih tarik juga. Risiko untuk urat pada pelvic ni, ibunya, untuk putus memang risiko dia sangat-sangat tinggi. Dan risiko yang kedua adalah dia berlaku prolaps, iaitu organ pembiakan terkeluar daripada badan, dia akan tergantung tau. That's why sangat-sangat risiko untuk buat kerja membantu anak ni, membantu kelahiran anak. Dan better dia macam tu lah, pakai tali lah seperti dalam video. Kalau kita nak, dan tarik dia bukanlah sebaris macam tu, tarik dia adalah kena condong ke bawah. Okay. Kalau kita tarik, berkemungkinan kaki anak pernah patah. Berlaku dalam kes saya sendiri. Kita salah tarik, kaki anak tu patah. Pergi slide seterusnya, pemberian susu kolostrum. Okay, dia kena dapat susu kolostrum untuk mendapatkan immunity. Okay, immunity pula. Dia bergantung kepada lembu dan penjaga untuk beri kekebalan pada mulai kolostrum. Contoh, kalau kita nak bagi, kita tak nak stop. Contoh, mak dia mati. Mana kita nak mak kepada lembu bola ini mati? Mana nak kolostrum? Kita kena cari juga, usaha juga. Dapatkan daripada ibu tumpangan yang lain. Okay, kolostrum yang berkualiti hanya dihasilkan pada pemberian susu daripada hari pertama kedua saja. So, saya cakap ni, sehari sebelum beranak dia akan hasilkan kolostrum sampailah hari ketiga. Dan terbaik adalah 1 dan 2. Okay, dan susu kolostrum ni kita boleh simpan dan sejukkan. Esok kita nak guna, kita cairkan balik dan kita bagi. Okay, dan kaedah kita berikan ada 2 cara, iaitu melalui botol ataupun tube. Tube bukan tube perut, salah tulis tu. Dan terdapat juga 2 susu tambahan yang kita akan bagi untuk top up cost. Okay, biasanya kita akan gunakan pada lembu tenusur. Okay, sebab apa? Selepas dia dah dapat, selepas dia dah keluarkan kolostrum, kebiasaannya kita akan asingkan ibu dengan anak supaya ibu ni dapat hasilkan susu segar. Okay. So anak kita asingkan pada satu kerumput yang anak je saja. So that kita akan bagi susu secara kaedah manual, botol lah. Okay, sama ada kita boleh perah daripada ibu dia bagi melalui botol, ataupun kita pakai calf milk replacer, CMR. Okay. Okay, penggunaan susu terlalu banyak. Satu, dia mahal lah. CMR ni memang sangat mahal. Dia dalam bentuk tepung. Dia kena bancuh. Macam kita bancuh susu untuk adik-adik kita tu. Macam tu lah. Okay, kita kena tengok satu lagi, kekerapan susu pula. Ini bergantung pada kualiti susu yang kita beli tu. Okay, kemudahan kebajikan anak lembu adalah penting. Tujuan untuk menguruskan bebas daripada tekanan ataupun penyakit. Okay, better kalau anak lembu yang boleh elakkan daripada tekanan lah ataupun penyakit. Okay, pen individu adalah lebih baik daripada pen kumpulan. Okay, pen ini adalah satu sangkar kecil. Okay. Better anak buah lahir kita taruh pen individu supaya kita senang nak jaga dia punya kebersihan, dia punya kesihatan. Senang kita nak pantau. Dan kita lakukan beberapa pekerjaan yang kita nak buat. Mati tunas tanduk ke. Okay. Okay, kandang individu adalah lebih mudah untuk kita beri makanan dan pemeriksaannya. Sebetulnya saya cakap tadi, kalau kita ada kandang, kalau kita ada pen individu ni, kita boleh hidekan makanan. Okay. Kita letak kandang ni, kandang lembu A. Okay, berapa dia punya makanan satu hari. Okay. Okay, penggunaan yang baik adalah untuk kawalan iklim. Okay, untuk lembu, better is tak ada masalah sangat lah. Tapi sepanjang pengalaman saya untuk kandang kambing ni, kalau ada satu tahap yang kandang kita ni rendah, dan anak terlalu ramai, dan kita pun kebersihan kita tak jaga di bawah kandang tu, dia akan berlaku penaikan gas dan dia berlaku radang paru-paru.
biasanya anak akan banyak mati lah. Itu yang kita kena jaga. Okay. Seterusnya, kebersihan diri yang baik dan perawatan makanan yang penting. So setiap kali minum bekal makanan dia, kebersihan dia kita kena bersihkan. Okay. Kita kena buat prinsip wash, iaitu water, action, time, chemical and heat. Chemical dekat sini kita gunakan bahan kimia untuk kerja-kerja cucian dia, untuk mengelak jangkitan, disinfectant. Kita teruskan. Okey, ni saya cakap tadi kandang pen. Okey. Dia asing ni dekat situ. Seekor kandang ni satu petak ni dia seekor saja. Okey, pemberian air minuman yang segar sangat penting. Minuman ni kita kena bagi dalam kaedah ad libitum. Okey. Menawarkan makanan tahat untuk memberikan susu, pembesaran susu. Okey, betul. Rumput panjang adalah makanan yang terbaik untuk memberi makanan ternakan. Okey. Okey, ini saya rasa tak perlu. Okey, pembiakan ternakan saya akan pergi. Saya kena cepatkan sikit sebab banyak juga slide ni. Okey, sukar kita untuk mengesan biang pada lembu yang ditamat. Lembu tidak dapat melompat satu sama lain. Okey. Kerja mengesan biang. Mengesan biang ni akan berlaku setiap tempoh 21 hari ternakan betina. Okey. Biang ni berlaku. Bila berlaku, kita kena pantau biang ni supaya kita nak bagi air. Yang kedua, kita nak biarkan dia dengan jantan pilihan kita. Sama ada manual lah. Kan? So, setiap 21 hari, ternakan betina dia akan biang. Maksudnya, biang kat sini dia bersedia untuk dikahwinkan. Okay? Okay, di kawasan tropika, tempoh uterus lebih pendek. 10 hingga 20 jam dan tanda kurang jelas. Okay, dia dalam tempoh 21 hari tu, dia cukup 21 hari, dia akan ada tempoh 24 jam ke 24, tempoh 2 hari lah. Tempoh 1 hari setengah ke 2 hari untuk dia berlaku proses biang tu. Okay. Dia ada biang akhir. Dia ada biang awal, standing sheet dan biang akhir. Okay. Tempat untuk masa yang sesuai untuk kita bayar adalah standing sheet. Biang tengah sangat tinggi. Okay. Okey, lembu yang dipasang atau cuba untuk menaikkan lembu lain. Okey, ayat dia tak lengkap situ Biasa kalau lembu jantan ni kita akan pasang dengan alat mengesan biang, iaitu kita akan pasangkan dia dengan cembol kat tengkuk ni, ada dakwat. Apabila dia panjat ternakan pejantan, dia akan menghasilkan dakwat. So that kita tahu lembu ni telah dipanjat. Kalau kita pakai lembu yang telah dimandulkan, makna ternakan betina tu dia dipanjat tapi tak ada benih dalam tu. So sesuai kita baik air. Tapi kalau kita pakai lembu jantan, kita pasang dengan chain ball. Tapi kalau kita pakai dengan chain ball, tapi lembu jantan boleh biak, dia dah panjat, dia berkemungkinan 50% lembu tu telah ada air semen dalam organ pemiakan betina dia. Okey, apa yang berlaku adalah mengurangkan kemilan makanan dan susu terhasil, mengurangkan pengeluaran susu berkurangan. Okay, dia adalah dia punya dia punya tanda-tanda dia. Okay. Dan dia betul memancarkan daripada faras. Daripada faras ternakan betina tu dah ada lendir. Lendir putih. Okay, vulva merah dan membengkak. Itu dah tengah standing heat. Okay, terbaik untuk vaksinasi adalah 4 hingga 12 jam selepas tanda pertama. Okay, kita nak dapatkan standing heat tu. Okay, periksa lembu jika 80 hari tidak bunting. Okay, bila dia dah panjat ke apa, kalau dia datang biang balik semula, maksudnya lembu tu tidak munting. Kalau dalam tempoh 21 hari, biasanya kalau saya ni, kalau kita selalu duduk kandang, kita nampak lah dalam tempoh 21 hari, kalau dia tak biang balik, mana dia bunting. Tapi kalau macam kita yang jarang ke ladang, biasanya kita akan buat PD terus lah pada tempoh 80 hari. Kita tengok kalau dia tak biang, okay, dia tak bunting lah maknanya. Okey, keadaan faktor-faktor lain adalah daripada keadaan badan terlalu gemuk ataupun terlalu kurus. Penurunan berat badan yang mendadak, isu juga. Kalau dia dah sesuai untuk biak, dia dah bunting awal. Makanan kurang, kemungkinan boleh berlaku gugur. Okey, masalah kesihatan daripada organ pemiakan dia, ovari kista, jangkitan rahim ataupun lumpuh. Penderitaan tekanan biang. Maksudnya, bila biang ni, lepas tu dia respiration pula. Okey. Apabila ternakan betina biang, dia punya tempoh suhu dia akan sedikit meningkat. Dia tak normal.
That's why dia kena dapatkan minuman yang banyak. Tidak ada berlaku respirasi, iaitu pengeringan lah. Dehydration, sorry. Okay, kita pergi. Okay, ini adalah contoh-contoh buat PD ya. Ini baju kuning ni adalah ex-student saya. So, ini adalah, okay, kita akan buat PD iaitu pregnancy diagnosis. Kita akan pakai satu glove yang panjang. Kita akan seluk dalam dia punya rectum. Okay, jangan seluk dia punya vulva, okay. Okay, kita ada lubang rectum dengan vulva. Apa function ni adalah kita seluk lubang rectum, kita akan rasakan organ-organ tu. Kita bukan dapat pegang, kita dapat rasa je sebenarnya. Okay, sebab dia ada lapisan yang patch tu, kita dapat merasakan benda tu. Okay, menjaga kebajikan ternakan. Okay, menjaga ni terdapat beberapa perkara jugalah. Salah satunya fasiliti peralatan, makanan, minuman, kumpulan dia. Okay. Okay, ini adalah satu pertanyaan yang sangat sesuai. Dan kita nak tengok. Okay. Kau dislike. Ini adalah perkara yang lembu tak suka sebenarnya. Dia tak suka untuk stepping ke bawah. Okay. Seterusnya dia tak suka badan dia dia tak suka untuk jalan undur sebenarnya lembu. So seterusnya kalau kita tengok, dia tak suka jalan dia corner macam ni tajam. That's why kalau kita nak buat laluan lembu, dia ada dia punya corner dia. Okay, dia ada side dia sendiri Okay, projection ni adalah dia punya halangan, tak suka ada halangan kat depan. Seterusnya adalah slippery floor. Mana slippery floor ni adalah lantai yang licin. Kalau dia berjalan, dia jatuh. Sebenarnya bila kita nak buat lantai kandang ni, dia ada kadar-kadar dia. Tak apa, itu nanti mungkin saya akan boleh kongsikan pada perkongsian saya akan datang. Sebab untuk kandang ni pula, dia ada satu term yang lain dan satu slide yang lain yang agak panjang untuk kita kongsikan. Okay, macam mana ternakan ni bergerak? Dia dipanggil dia dipanggil satu kaedah iaitu cow flight zone. Cow flight zone ni adalah kaedah dia berjalan. Dan macam mana cow flight zone ni membantu untuk kita menghalau dia. Okey, kalau kita tengok, ternakan ni dah akan 360 darjah. Ini adalah blind spot dia. Okey, mana dia takkan nampak kita dekat sini. Untuk makhluk ternakan kat sini adalah paling bagus. Dia nampak kita dalam keadaan yang minimum. Dan seterusnya kita boleh menggunakan suara kita untuk menghalau. So dia akan bergerak ke depan lah. Okay. Saya cakap ni, okay. Handler dekat sini, dia akan gerak ke depan. Kalau dia ada depan mata, dia akan gerak ke belakang. Tetapi kalau macam kita tengok handler position yang sebelah sini, kita jangan terlampau rapat. Dia kuat risiko. Jangan kita betul-betul belakang ternakan. Dia kemungkinan berlaku untuk sepak tu memang ada. Okey, yang ini saya suka sharekan. Ini adalah satu sejarah yang dibawa oleh orang putih lah. Iaitu temper grinding. Dia ada penyakit, saya tak berapa ingat dia penyakit apa. Tapi dia ni adalah manusia yang pertama yang membuat sistem pergerakan ternakan yang betul-betul smooth. Okey, tengok. Hey, Temple. This here's Red Harris from Cattle Magazine. Very nice to meet you, Mr. Harris. Yeah, well, Red, he can't make the grand opening tomorrow, so I thought we'd give him a sneak preview. So, Temple, will you put some cattle through your dip while I'm here? Okay. Open the gate! So the handlers walk slowly clockwise outside the chute. Then the cattle walk counterclockwise through the chute. They'll just follow that curve. The cattle just keep calmly walking, thinking they're going in circles, following their buddies. And they're happy to follow the herd because they think they're going back to where they came from. They're okay because it's grooved and they know they won't slip. So when they take enough steps, their center of gravity makes them drop calmly into the dip, and they just walk through the water. I don't usually tell people what I'm going to write, but Miss Grandin, this is a masterpiece.
I don't want you to do that. I'm sorry there, Temple. Okay, ini adalah beberapa sistem kekangan yang kita gunakan. Tapi itu banyak digunakan macam video tadi, dia banyak digunakan luar negara lah, dia kaji ternakan tu berjalan. Sebenarnya ternakan tu tak berjalan tegak, dia akan jalan sedikit melengkung Kita tengok badan dia pun sedikit melengkung. Dan dekat Malaysia kalau kita tengok apabila bermain dengan ternakan ni adalah dipanggil kaedah melasur. Melasur ni adalah kita membaling tali masuk pada tengkuk dia dan kita akan tangkap dia. Maksudnya kita akan beli nak buat rawatan ke apa ke Dan kalau luar negara kita tengok dia bermain dengan kuda. Tapi di Malaysia kita hanya pada industri kita main dalam gandang lah untuk melasur. So that saya nak cakap share, boleh kot saya akan share sedikit. Berapa ni Okay, ini adalah saya bagi taklim, bukan bagi taklimah lah, bagi perkongsian di Golden Vocational. So that tali melasur ni adalah satu perkara yang sangat penting. Kita perlu tidak terlampau besar, terlampau kecil. Kalau dia terlampau besar pula, risiko untuk dia tak masuk tu agak tinggi So kita tengok. Dan dia ada kaedah balingan apa semua. Okay, dah ada kaedah pusing dia tu macam mana. Sekejap saya pergi next video. So next video ada juga. Okay, ni betul. So cara dia, kita hayun dulu ke belakang, kita ke depan So kita akan hayun macam kalau kita tengok cowboy. Standard lah macam cowboy tu kan. Kita hayun dan kita akan baling kepada kepala ternakan. Dalam masa tali yang sebelah tu kita akan lepaskan semua dan kita pegang hujung saja. Okay. InsyaAllah sekiranya ada kalau ada kita berjumpa mungkin kita boleh share lagi kaedah kekangan Okay, ini satu kekangan ternakan lembu yang nak cakap normal ke tak normal, biasa normal lah. Kalau kita tengok sorry saya berkongsi sikit contoh. Kalau kita tengok kalau sesiapa yang pernah buat permit sembelihan untuk raya haji, kebiasaannya kaedah ini sering ditulis sering diberi gambaran untuk macam mana kita nak tumbangkan ternakan dengan kaedah yang betul. Okay, Sofia ST. Okay, 3% bidil berat, weight gain pellet dan plus rumput atau pellet sahaja. Okay, sebelum tengah loading ni saya jawab soalan. Okay, 3% tu adalah badan tu benda pellet sahaja. 10% tu adalah, okay, dia macam ni. 3% nak lebih senang faham. 10% tu rumput dan pellet. 8. Okay, rumput dan pellet adalah 10%. So that 10 tolak 3 ada balance 7. So 7 tu untuk rumput, 3 tu untuk pellet. Okay. That kalau kita tengok, okay, kita sambung balik dengan video ni. Sorry ada ni sikit. Okay, kalau kita tengok kaedah ni, ini adalah kaedah 8. Kalau kita tengok gambaran daripada kalau kita buat permit sembelihan, biasa belakang permit sembelihan dia ada kaedah ni. Kaedah ni sangat-sangat sesuai dan sangat senang. Tetapi untuk melakukannya saya faham dia agak sukar sebenarnya. Dia agak macam mana dia, untuk mendekati ternakan untuk kaedah macam ni agak sukar lah sebenarnya. Okay. Kita boleh buat dengan keadaan yang jauh tetapi dia ambil masa. Okay, apa function ikatan ni adalah apabila ikatan dililit pada badan ternakan dan sebenarnya tali yang takhir berada di atas pelvic ternakan. So apabila kita tarik tegang tali belakang dan tali depan tu kita buat head collar lah. Dan tali belakang tu kita tarik tegang. So that dia akan berlaku tekanan kepada pelvic tu dan secara automatik dia akan terduduk secara automatik Okay, tengok kita pergi kepada kaedah dia akan terduduk tu. Kadang-kadang kita
kuat sedikit pun dia akan terduduk juga. Nampak kedudukan tali tu, dia dah jadi 8 dekat sini. So that bila saya tarik, nampak automatik dia akan terduduk. Okey. Sebab tekanan pada tulang pelvik di sebelah sini tadi. Okey. So kita pergi slide seterusnya. Ada beberapa kaedah lain yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah kalau kita dapat peluang berjumpa untuk buat amali, perkongsian amali, saya akan ajar lagi lah. Kita akan kongsi lagi. So, selain susu, ladang boleh menghasilkan lembu yang ditakai. Okay, mana lembu-lembu induk, lembu-lembu induk yang dah tak boleh function lagi, dah tak boleh beranak, mungkin kita boleh gemukkan untuk kita jual sebagai pedaging, tapi dengan harga yang murah lah. Okay, jualan anak untuk baka ternakan. Kalau anak jantan biasanya kita akan jual dengan harga baka lah untuk susu. Baja, yes, ini baja memang kita biasa. Biogas dan jualan rumput untuk ladang yang lain macam saya cakap tadi, buat projek silage. Kita proses, jadikan dalam tong apa semua dan kita jual. Biogas ni biasa kita akan gunakan ladang lah. Ladang besar-besar kat Malaysia ni jarang ada biogas. Biasa saya ada sekali saya tengok ada biogas di Kuala Kangsar satu, di Semenyih satu. Biasa dia akan guna biogas ni untuk elektrik dan untuk dia punya dapur gas untuk masak. Kita pergi pada penyakit ternakan. Penyakit ni adalah satu, sebenarnya dia banyak juga, tapi kita akan kongsikan sedikit yang simple-simple je lah. Okay, mengenali gejala, kita kena tahu gejala sakit macam mana, apa kesan dia. Kita kena tahu bila kita ada something yang kita tak dapat nak rawat, mungkin kita boleh berhubung dengan Dr. Iwan lah, ataupun kita call. Kalau kat Malaysia ni kita better lebih vet lah. Okay, 35% body weight pellet, the rest are grass. Okay, Fazana. Okay, betul. Okay. Okay, rawatan. Kita kena buat rawatan. Okay, lepas tu adalah pencegahan dan kawalan jangka panjang. Kita kena buat program vaksinasi. By the way, kebanyakan ladang-ladang besar-besar, kita ada buat dipanggil program kesihatan gerompok. Kesihatan gerompok ni adalah kita dah jadualkan siap-siap untuk setahun punya aktiviti untuk pada ternakan. Kebiasaannya program vaksinasi ni berlaku pada awal tahun lah. Boleh je kalau nak ubah, tapi kita buat setahun sekali untuk mengelak penyakit ni, untuk mengelak ternakan ni kena penyakit lah. Okey. Penyakit boleh berlaku secara klinikal ataupun subklinikal lah. Pada slide seterusnya. Okey. Tanda-tanda fizikal ternakan yang sihat. Satu, keadaan badan dia jadi gemuk ataupun sangat kurus. Yang itu bergantung pada skor badan kita dan baka apa kita bela. Seterusnya adalah berjalan dan berdiri. Dia berjalan dengan sangat tegap, dia tak terhuyung-hayang, dan berdiri pun tegap. Okay, dia berjalan pun kaki dia tak bersilang. Okay, ada kes juga kaki ternakan lembu ni jalan bersilang. Okay, itu adalah penyakit daripada genetik juga. Okay, mata dia tidak tenggelam ataupun dia tidak terkenelam ataupun tidak terkeluar sangat. Okay. Telinga dia bebas bergerak. Dia kalau kita tengok telinga lembu kan, dia menggelebih, mengepak. So that dia boleh dia boleh mengibas lah telinga tu. Biasa kalau dia tak sihat, dia akan telinga tu dia akan layu, dia akan duduk je. Okay. So kulit dia kita kena tengok jugalah. Kalau biasanya kalau ternakan yang kita cubit, dia tegang tu, kulit tegang tu, mana dia bagus lah. Okay, tapi ni jarang berlaku. Okay, bulu dia berkilat. Okay, kecuali kalau pada kandang yang agak quite kotor tu, susah kita nak gambarkan. Tetapi saya ada satu tanda kalau misalnya kata bulu di tengkuk ni dia tiba-tiba naik tau. Di tengkuk ternakan lembu ke kambing ke, tiba-tiba dia caring tau, dia naik. Itu biasa menunjukkan kemungkinan 80% yang saya tengok, 80% adalah ternakan kena penyakit kecacingan. Okey, membran mukus merah jambu dan kemerahan lembab. Maksudnya daripada hidung tu dan lubang hidung dia ataupun mulut,
dia berwarna merah jambu. Jadi tak terlampau kering dan tidak terlampau lembap Biasa kalau kering tu dia akan jadi terlampau pink sangat, dia akan kering. Kita boleh pegang lah sebenarnya. Okay. Pencernaan selera makan yang baik, najis yang bagus, air kencing dikeluarkan secara berkala. Okay. Kalau kita tengok kalau macam najis tu dia bentuk betul-betul kalau dia keluar tu dia memang nampak dia keluar cair, tapi dia keluar dia terus terbentuk, bukan dia keluar terlampau cair macam cirit-birit tu kan. Itu ada masalah dalam makanan. Okey. Uri nipis kuning dan jelas, okey tak apa. Vagina tertutup, tidak membengkak ataupun membuang. Okey, ambing kena licin, putin pun kena licin. Dan ini pun kita kena tengok juga kalau biasa kalau ambing ni bagi fokusnya kalau ternakan tenusur lah. Okey. Pernafasan dia tenang dan biasa, tidak batuk. Okey. Pulse dia 70 Newton per minit. Ini pun bergantung juga pada saiz badan. Suhu 38.5 hingga 39.5 darjah Celsius. Okey. Bergantung juga pada saiz badan. Okay, ternakan. Hasil susu dijangkakan daripada mengambilan makanan. Maknanya sama dengan. Okey. Dan darjah fizikal ternakan, gejala masalah kesihatan tunduk dan telinga tidak aktif, maknanya jangan menunduk dan telinga tak aktif. Tidak minum berbaring di satu tempat. Ketimpangan, sendi bengkak, cecah daripada hidung ataupun mata. Luka, darah dalam najis, bau amonia di kandang. Okay, anak lembu yang sihat adalah yang paling suka untuk ditangkap. Okay, maknanya anak lembu tu sihat, dia banyak bergerak, maksudnya seperti saya cakap, dia suka ditangkap. Okay, biasanya saya suka share kan. Satu perkara dalam lembu ni, apa yang perlu kita jaga adalah kaki dia. Okay, kalau ternakan lembu susu, kita kena jaga kaki dia Sebab apa? Kalau kita tengok macam mana ternakan tu berdiri, ternakan lembu tu berdiri. Apabila dia berdiri, kaki belakang dia akan naik dulu dan dia akan gunakan sokongan depan ni untuk dia letak untuk dia tahan beban tau. Untuk tahan beban badan dia. So that apabila dia naik kaki belakang, beban tak akan jatuh ke depan. That's why dia risiko pada lantai. So dia lama kelamaan dia akan boleh berlaku penyakit, bukan penyakit, takkan dia akan sakit lah dan berlaku masalah pada kaki ternakan lah. Okay. Biasanya kalau kes macam tu kita akan bagi, kalau kita tengok ladang-ladang lembu tenusur, dia ada tikar getah, jadi getah tebal-tebal macam ni, so dia akan membantu untuk ternakan tu bangun. Okey, ubat mestilah berasal daripada pembekal veteriner yang mendaftar. Okey, disimpan dalam betul seperti label, elak daripada suhu dan cahaya yang tinggi. Disimpan dengan selamat dan tidak dicapai oleh kanak-kanak lah, bahaya Dan kena ada record bila kita beli. Okey, nombor batch dia bila, tarikh luput dia bila, dan apabila digunakan dan jenis stok apa. Tengok habis kesan. Okey, tengok habis kesan ni adalah sangat penting. Dan yang ini jarang kita bagi peternak-peternak biasa pantau benda ni sebenarnya. Jarang dia record. Biasanya kalau dekat botol ubat tu dia ada tulis withdrawal period. Ada tempoh habis kesan. So that kalau macam tu kita suntik. Contoh withdrawal period dia adalah ubat tu adalah 7 hari. Kita suntik. Dalam tempoh 7 hari tu kalau dia keluarkan susu. Susu tu kita kena buang. Okay, sebab dia ada kesan ubat dalam tu sebenarnya. Okay, kalau macam daging pun selepas 7 hari tu baru kita boleh sembelih dia untuk dapatkan daging. Gunakan hanya pada haiwan yang dicadangkan pada label, betul. Buang ubat yang tidak digunakan apabila rawatan selesai. Contoh ubat-ubat tu yang dah lama, kita kena buang lah. Gunakan jarum berasingan ataupun disetrika antara haiwan. Maknanya antara satu lembu ke satu lembu kita guna jarum yang berbeza. Yes, kadang-kadang untuk jimat kangkung satu kandang kita guna satu jarum tu je kan. Maknanya kalau satu kandang tu ada 100 ekor, tak adalah sampai 100 ekor. Satu ekor kalau kita jarum yang sama, bahaya untuk ternakan, satu risiko untuk patah pada. Ya. So dia mungkin 10 ekor kita guna satu jarum pun boleh, tak masalah. Tapi sekiranya lembu A ada penyakit, dia akan bawa pada lembu B. That's why risiko kalau kita kongsi jarum. Okay. That's why better satu jarum satu dan guna pakai buang. Okey, pastikan menyimpan suntikan yang bersih dan kering. Jarum suntikan tu dan penjaga hari tu bersih lah. Okey. Kenal satu kaedah suntikan. Okay, saya akan share kan.
apa yang saya buat, tangan kanan saya ada satu jarum. Kita akan tepuk-tepuk belakang dan kita akan cucuk jarum dahulu. Baru kita akan masukkan picagari untuk beri ubat. Okey, kenapa kaedah macam ni saya terapkan? Biasanya saya selalu guna untuk bagi ternakan yang agresif supaya dia tidak terkejut. Sebagai contoh, saya tepuk 2 kali yang awal, 3 baru masuk jarum supaya dia terkejut. Dia akan rasa tepukan yang masuk jarum tu sama macam tepukan yang atas. Itu adalah psikologi sebenarnya. Okay. So dalam suntikan pula kita ada 4 kaedah suntikan bergantung pada ubat. Okay, yang pertama adalah IM intramuscular, iaitu suntikan dalam daging. Yang ini ubat banyak kepada ubat-ubat menggunakan vitamin. Okay. Subcut ni adalah ubat di bawah kulit, iaitu suntikan bawah kulit. Kebanyakan ubat-ubat yang subcut ni berunsurkan ada kandungan racun sedikit. Biasanya kalau ubat cacing, ubat kutu, kita akan bagi dalam bentuk subcut lah bawah kulit. IV, suntikan dalam darah. Biasa kita guna IV ni, yang pertama adalah kita ambil sampel darah. Yang kedua adalah kita bagi, kalau macam vitamin, kita nak bagi dia cepat kesan, kita akan bagi air dalam darah lah. Dan seterusnya ada intramammary, suntikan di puting susu. Yang ni memang khas untuk kerja-kerja merawat mastitis ataupun kita berhentikan susu. Okey, membantu perawat. Yang pertama adalah kita kena ada rekod. Yang penting adalah sejarah ternakan, kita kena tahu apa rekod yang dia pernah dicucuk ubat apa, dia pernah berat dia sekian-sekian, apa penyakit yang dia pernah hadapi. Itu kita kena diagnosis masalah ternakan kita ni berlaku. Dan kita boleh anggap okey, penyakit ni contoh dia kena cerit-birit, lepas tu bulu dia tak berkilat kan. Dan tanda-tanda tu kita dah diagnosis apa penyakit yang mungkin akan berlaku. Okey. Apabila sampel untuk ujian susu, najis, air kencing, janin yang dibuang, berhati-hati dan boleh berjangkit. That's why, betul. That's why kalau kata apabila melibatkan penyakit seperti kalau tak salah saya, penyakit seperti Brucella. Brucella boleh berjangkit. Brucella ni penyakit ternakan dan boleh berjangkit pada manusia. Dia adalah zoonotik. Apabila kita terkena, kemungkinan Brucella ni boleh menyebabkan kemandulan lah. Kalau pada ternakan pun dia akan gugur. So that kalau kena pada kalau kena manusia pun, kalau terkena pada wanita, kemungkinan kalau dia mengandung boleh gugur. Dan kalau tak salah saya, kalau lelaki dia akan jadi tidak boleh, dia mandul lah, ada masalah dari segi dia punya alat kelamin lah. Okay. Semak ustaran kita sama ada pemakanan kita bagus, air minuman kita bersih ataupun tidak. Cuaca tu bergantunglah, itu semua Allah yang tahu kan. Tapi kita boleh decide apa kita nak buat. Okay, dan keadaan fizikal. Okay, biosecurity ternakan. Ini penting untuk kita jaga status kesihatan ternakan kita. Okey, pastikan kalau ada ternakan yang baru nak masuk, kita kena dapatkan maklumat, dapatkan rekod daripada owner yang lama. Ternakan ni pernah kena penyakit apa, kan? Okey, seterusnya adalah butiran vaksin. Apa vaksin yang dia pernah dapat sebelum ni? Okey, elakkan pembelian pada semua yang tidak diketahui. That's why kalau kita beli lembu daripada trust buyer, yang lembu-lembu yang sihat, beli lembu, okey, dan first kalau kita beli lembu, first kita kena kuarantinkan lembu tu. Okay, kita kuarantinkan lembu tu, kita asingkan. Jangan beli lembu terus masuk campur dengan grup kita. Jangan. Kita beli lembu, terletak pada satu kandang yang asing dahulu. Okay, kita akan tengok perubahan. Perubahan tu dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu. Kalau kata okey, normal, baru kita campurkan dengan stok lain. Dan kalau boleh, kenderaan yang masuk ke ladang pun dia kena bersih. Contoh biasa kalau kita tengok ada ladang besar, tak kisahlah ruminant ke, poultry ke, biasa dia akan gunakan vehicle dip. Dia akan celupkan tayar kat situ. So cecair itu adalah ubat sebenarnya. Kalau macam manusia pula masuk ke kandang ke apa semua, kita pakai foot bath. Biasanya kita pakai boot, kita akan celup dalam foot bath tu lah. Okey, penyakit biasa ternusu. Okey, ni daerah lah. Daerah ni
dia akan cerit-birit lah. Satu, macam susu yang tidak sesuai, makanan yang tidak sesuai, terlebih makan ataupun terlebih minum susu, dan air kita tidak bersih. Parasite dia cacing Okay, apa tanggal dia? Dia boleh berlaku berak cair, sakit abdomen, dehidrasi sebab dia kurang minum air, lepas tu dia buang pula, dia berlaku dehidrasi lah, demam dan toksemia. Toksemia ni toksin lah. Okay, daerah ni biasa kita akan rawatan dia menggunakan antibiotik, rawatan sokongan dia elektrolit, kita bagi secara oral dalam mulut. Kawalan dia adalah kita kawal pergerakan ternakan manusia dan kenderaan. Okay. Tingkatkan pengurusan kebersihan kandang. Maknanya palung-palung air tu elakkan daripada hijau-hijau apa semua. Kita kena bersihkan. Tu bancuh susu dengan betul. Okay, ini adalah yang ini yang saya alami sendiri. Ini adalah video tahun lepas kalau tak salah saya. Kita bila ternakan tu mati disebabkan kecacingan, kita terbelah perut dia dan kita berjumpakan sumber cacing. Okay, kalau ni memang kalau kita zoom in memang sangat nampak lah, nampak tu. Nampak kalau dalam gambar ni dah ada cacing-cacing tu. Okay, dan memang ternakan kambing yang mati ni adalah kecacingan lah. Okay, pneumonia adalah senang cerita adalah radang paru-paru, iaitu dia punya rawatan pun kita pakai ubat suntikan broad spectrum. Kawalan dia elak kandang yang terlampau padat. Bila padat, pengudaran tu tak berlaku. Okay? Dan bila berlaku masalah pengudaraan ni, dia ada banyak isu sebenarnya, banyak faktor. First adalah kandang, kedua adalah bilangan ternakan kita dalam petak tu, kedua adalah bumbung kita. Kalau macam kambing, ketinggian kandang kita tu pula main peranan. Okay, asingkan ternakan yang sakit, ventilasi kena baik. Okay, saya cakap tadi, rawatan tanda-tanda awal. Biasa kalau kita nampak, kita asingkan siap-siap. Okey, luka berulat. Luka berulat adalah disebabkan luka yang tidak dirawat dan digigiti oleh larva Carcinoma benziana, iaitu kalau lalat lah. Okey, proses berluka berulat ni adalah 46 ke 72 jam, yang sangat cepat. Dia akan makan tisu, dia akan menetap dalam tu dan boleh menyebabkan kerosakan tisu dan pendarahan lah. Okey, faktor pengeri baka terberat lebih mudah kena sebab dia keadaan lembab. Okey, kalau luka dia lembab, lalat suka hinggap lah. Kawasan yang basah seperti busuk, seperti pusat dan valva. Cair serum akibat luka bertindak dengan bakteria, sel bau busuk dan tarik lalat yang benzema. Ya, apabila kita kena luka berulat, mesis ni, yes, memang bau dia memang sangat-sangat teruk lah. Pengalaman saya ni memang dah banyak kali kita rawat ternakan luka ni, memang sangat-sangat teruk. Okay, kalau kita tengok luka berulat, dia ada nampak ulat kat sini dan berat badan dia turun. Apa yang kita kena buat? Kita kena tarik ulat ni satu persatu, keluarkan. Kita akan pakai nagisan powder, matikan dia. Kita akan pakai hydrogen peroxide, matikan tisu-tisu yang mati, yang kita akan matikan tisu yang mati tu, dan kita spray dengan iodine supaya berlaku penumbuhan tisu yang baru. Sebenarnya kita akan pakai fly repellent. Kita akan semua repellent supaya lalat tak hinggap lagi. Tapi sebenarnya bagi pendapat saya lah, yang tadi saya dah cerita okay, bagi pendapat saya, kalau kita nak kawal dia adalah kita elak kandang kita ada lalat. Dengan cara apa sebenarnya? Dengan cara kita menggunakan EM. Okay, menggunakan EM Verti mikro, kita sembuh pada kandang, dia akan buang bau tu sebenarnya. So lalat pun tak boleh ada Okay, kembung. Okay, kembung ni adalah normal yang berlaku lah, tak kisah lembu kambing. Okay, kadar gas yang terhasil dalam rumen retikulum melebihi kadar pengeluaran gas melalui eruktasi. Okay, gas terkumpul menyebabkan rumen membesar. Dia kembung Okay, penggunaan bahan kimia, makanan daun, makan daun kayu beracun. Terlebih macam saya cakap tadi, nampak? Kalau terlebih PGC yang terlampau halus, dia akan menyebabkan kembung. Betul juga. Seperti pada ubat dan rosak saraf vagus. Saya tengok dia berlaku kembung dekat sini, di perut rumen dia. So kalau apabila kembung, dia akan mengganggu sistem pernafasan
Tanda klinikal dia adalah pergerakan membesar di sebelah rumen, kiri rumen. Bunyi seperti gendam apabila diketuk. Sedangkan resah, duduk bangun, seperti bahagian sakit pada bahagian abdomen, kurang makan dan minum, Tindakan terbaring ni dia teruk lah, dia akan terbaring je. Kadang pernafasan bertambah dan seterusnya berlaku kematian lah. Kadang-kadang kita pun bila tindakan terlampau ramai, terlampau banyak, kita tak perasan pun sebenarnya. So that is better kita hindari. Macam saya hindari kembung ni, tindakan kembung ni. Saya suka cakap dengan ladang yang saya bantu ni, gunakan potongan halia, masukkan halia dalam minuman. Okey, akan jadi air halia. Dan sebenarnya banyak kaedah sebenarnya untuk merawat. Dan ada beberapa kaedah, dan kalau kita guna kaedah kalau kita guna kaedah menggunakan toka dan kanula, mana kita pasal nak buat lubang tu, itu adalah langkah yang takhir lah. Okey. Okay, kembung saya cakap tadi, nampak dia gunakan halia. Seterusnya kita boleh gunakan ni, stomach tube, kita akan masukkan melalui mulut. Okay, buruk kuku. Buruk kuku ni adalah kuku yang rosak. Penyebab kulit bahagian kuku, luka akibat benda tajam. Dia terkena pada benda tajam dan dia kita tak rawat, sekarang dia akan rosak lah. Okay, kebiasaannya berlaku macam ni, lembu jarang berlaku. Biasanya kalau berlaku pun ternakan kambing yang dibela secara semi-intensif di bawah kelapa sawit. Sebab apa dia berlaku adalah, ia berlaku disebabkan ternakan terpijak duri pelepas sawit tu. Okay, so menyebabkan luka dan kita tak rawat, dia akan jadi furut. Okay, rawatan dia adalah bersihkan kawasan terlibat dengan antiseptik dan ubat dia. Kita kena cuci, buang kulit yang mati. Kita kena rendam kuku dia tak tempat kering dan kita kena balut. Biasanya kadang-kadang kalau kita balut kena tukar lagi, banyak kerja sikit. So cara kita nak kawal dia adalah kita pakai foot bath. Mana lembu pun kita kena letakkan di dalam, bukanlah palung, bekas untuk dia pijak air, dia rendam kaki dia. Okay, sistem ladang tenusu yang ni saya tak nak sentuh banyak sebab saya pun nak sampai penghadirannya. Okay, apa yang ada pada kandang ialah, yang first ada palung makanan, palung minuman. Lepas tu kena ada beberapa petak, iaitu petak tenusu, petak anak jantan, anak betina, remaja jantan, remaja betina, pejantan, betina berhenti susu, petak buntir ringan, buntir berat, petak rawatan dan bersalin. Ini adalah normal-normal lah, perlu ada. Dan fasiliti yang lain adalah, kalau kita tengok kat sini, dia kena ada head crush. Kalau ada head crush, yang ni yang kita guna untuk kepit di kepala ternakan untuk kita buat rawatan, supaya dia tak nampak apa kita buat di belakang dia sebenarnya. Body crush pun sama, biasa kita guna body crush bersama dengan timbang digital. Okay, Travis, holding yard, loading bay, foot dipping, cooling fan, sprinkler dan rubber mat. Rubber mat ni yang saya cakap tadi sebagai pelapik dia tadi. Okay, palung makanan. Ruang makanan untuk lembu dewasa sebagai rasanya 70 cm meter persegi. Lembu remaja 55 hingga 60 cm meter persegi dan anak 45 cm meter persegi. Okey, 30 cm daripada lantai kandang. Okey. Kebiasaannya kalau kita buat okey, contoh kita nak lembu dalam satu petak tu kita buat 70 cm meter persegi. Tiba ada anak lembu dalam tu. Agak sukar untuk anak lembu tu capai sebenarnya, dia terlampau dalam. Okay, palung air diberi secara app limiter. Kita kena bagi secara limiter mana sentiasa kena ada. Okay, ini adalah, dia tak guna palung, dia gunakan laluan tengah. Ini ni adalah di ladang Datuk Yap di Keningau, Sabah. Okay, dia letak di antara makanan ni. So ketinggalan lantai dengan tu tadi saya cakap 30 cm. So dia makanlah atas ni, laluan ni. Okay, ni adalah minuman moden juga. Dia akan datang, dia akan tolak benda ni dan dia akan mengeluarkan air. So dia akan minum dalam mangkuk ni saja. Okay. Okay, ni adalah body crush. Ini adalah Travis. Travis ni biasa kita akan gunakan untuk rawatan ternakan dalam bentuk yang ramai.
Kita akan masuk dengan padat, kita akan cucuk ubat. Okay, senang kerja kita. Okay, body crush ni kita akan bagi contoh kita buat timbang apa semua untuk seko-seko Okay, head crush. Biasa head crush akan ada sekali dengan body crush lah kebiasaannya. Holding yard ni adalah ruang menunggu. Maksudnya sebelum dia masuk Travis, dia akan berada dalam holding yard. Cooling fan adalah kipas penyejuk. Okey, rubber mat ni saya cakap ni tikar getah tadi ni untuk tenangkan tenusuk. Supaya dia cover untuk lutut depan. Sama ada dia bangun ataupun dia duduk. Okey. Okey, ini kita tengok sebab apa rubber mat ni penting. Okey, kalau kita tengok dia bangun kaki belakang, nampak beban pada kaki depan. Baru dia akan bangun, dah bangun. Okey. Dan dia akan berdirilah seterusnya. Okay, kita tengok. Tak perlu kot. Okay, ini adalah cup foot dip dan sprinkler. Sprinkler ni untuk sejukkannya lah. Okay, fasiliti pekerja pun kita kena jaga juga. Yang sebenarnya kena ada pejabat untuk kita simpan rekod-rekod kita. Rekod ternakan, rekod pengurusan, rekod pekerja. Pekerja kita kena ada rekod juga. Rekod pelawat pun kena juga. Nak tahu perjalanan perawat tu dari ladang mana dan mana untuk mengelak jangkitan. Dan rekod hasil kita. Okay, store ada berapa store? Ada store makanan kering, store makanan bencana, store peralatan, store ubat, store bilik sanitasi dan bilik proses hasil. Okay, security adalah security yang di sekitar ladang kita sendiri. Iaitu kita kena ada pintu masuk. Di pintu masuk tu kita kena ada arahan keselamatan, maklumat ladang, food dip dengan vehicle dip. Pagar ladang kita ada pagar keliling ladang kita supaya tidak diceroboh dan tindakan kita tidak terkeluar. Okay, dia kena ada, kita tengok jenis pagar macam mana dan kena ada jadual penyelenggaraan yang sepatutnya. Okay, untuk di dalam kandang pula, dalam ladang kita kena kuarantin ternakan yang baru dan kita kena pastikan pelan tahap security ladang. Maksudnya mungkin di peringkat di tempat merah susu biosecurity dia tinggi. Mana kita kena jaga kebersihan kita untuk masuk ke part itu. Okay, signboard saya cakap tadi. Okay, ni signboard keselamatan. Okay, signboard pelawat. Foot dip. Okay, celup vehicle dip. Yang ini kita buat dulu menggunakan serbuk. Yang ini adalah cecair lah. Okay, untuk wire, untuk pagar kita ada beberapa pagar iaitu ban wire. Biasa kita guna ni di dalam kawasan ladang lah. Kita guna untuk benar ragut. Pin wire digunakan untuk benar ragut juga. Okay, cyclone. Cyclone ni kalau kita senang nak tengok macam kat zoo lah. Kan zoo tu macam cyclone yang tinggi tu dipanggil cyclone. So that kita gunakan untuk pagar ladang kita. Tapi pagar ni memang sangat mahal lah. Baik, dia macam size, macam jarak dia punya cyclone ni. Okay, kuanti tindakan baru saya cerita tadi, jauh daripada kanak utama. Kalau kata ni kita buat satu bangsal yang simple, cukup ada palung makan dan palung minum. Okey, simpan 14 hari sebelum masuk kandang utama ni kita kena pantau dia. Okey, pengurusan karkas. Okey, ni pun kita flow sekali imbas. Sembelihan, ini gambar-gambar di rumah sembelihan. Ternakan dia akan masukkan di tempat sembelihan ni, butchering ni. Dan dia akan terbalikkan baru diberlakukan sembelihan. So, kita akan melapah lah. Melapah ni kita akan asingkan kulit dia. Okay, melapah lagi. Biasa kalau ladang besar-besar ni, kita akan gunakan machinery lah. Memudahkan kerja untuk mengangkat apa semua. Okay. Lepas tu dah tegak macam ni, kita akan melapah secara sepenuhnya. Untuk buang kulit Okay, lepas tu kita akan mengeluarkan organ dan perut. Biasa kita akan potong belakang ni. Kita akan buang organ dia. Masuk pada satu bekas yang lain. Okay, lepas tu kita masuk kat dia. Okay, dia dah pergi pada dua tempat pula. Tadi dah karkas. Lepas tu kita akan pergi kepada dia punya pembersihan perut dengan organ tadi tu. Okay, kebiasaannya kalau kita buat sembelihan di rumah sembelih, kalau organ yang tidak normal jarang lah dia akan lepaskan untuk dijual lah, dikeluarkan. Okay, potongkan karkas pada dua bahagian. Biasa ada gergaji besar macam ni, kita akan potong pada dua. Lepas tu kita akan
potong pula jadi 4 bahagian. Maknanya jadi 4 kaki lah semuanya. Okay, menyimpan dalam chiller untuk proses deboning. Deboning ni untuk mengeluarkan tulang pula. Lepas tu proses timang lah sejak satu kaki tu. Tu kita akan buat prime cut. Prime cut ni adalah satu kaedah kita buat potongan mengikut bahagian-bahagian yang tertentu. Okay. Contoh, lepas tu kita akan buat vacuum dan packaging. Tapi kalau biasa, yang ini kalau kita jual dalam bentuk prime cut lah. Kita dah vacuum kan siap-siap. Okay, ini adalah contoh potongan daging lah untuk prime cut. Okay. Okay, pengurusan susu. Okay, masalah susu mentah dia mudah tercemar apa semua. So that di ladang kita kena bersih. Seterusnya susu ni perlu disejukkan. Okay. Nak mengukur komposisi susu dan kualiti susu, ada kaedah untuk kita ukur kualiti susu tu, iaitu kita kena tahu dia punya pepejal susu berapa, kualiti susu. Lepas tu kita akan lakukan ujian platform. Kita kena dapat suhu dia. Kita ujian alkohol ni untuk tahu kebersihan dia. Lepas tu rasa, ujian SG ni ketumpatan, sama ada air lebih banyak pada susu ke, okay? Dan SNF, solid non-fat. Ujian makmal kita pakai methylene blue reductase test dan total plate count, iaitu TPC dan MRBT. Okay, ini adalah satu contoh susu. Yang ini di Keningau juga. So itu sahaja daripada saya untuk hari ini. So saya harapkan perkongsian yang saya buat hari ini dapat semua dapat manfaat kepada semua yang menonton pada hari ini lah. So that sebentar nanti akan ada link untuk quiz dan link untuk kehadiran. So link untuk quiz tu, anda boleh jawab quiz tu, insyaAllah kita akan sediakan hadiah dan kita akan hantarkan kita akan postkan hadiah tu ke rumah anda lah. Okay. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Saya tengok sekiranya sekiranya ada apa-apa soalan lagi ataupun nak bertanya yang ternakan, boleh chat saya lah. Boleh chat di ruang komen. Okay, sementara nak tunggu link quiz ni keluar. Rushdan boleh masukkan link quiz di live kita. Okay, sementara menunggukan tim saya masukkan link quiz ni. Kayaknya ada apa-apa soalan boleh bertanya lah. Okay, so saya rasa link quiz nanti tim saya akan masukkan. So that boleh saja nanti jawab je quiz tu. InsyaAllah kita akan sediakan beberapa hadiah yang inilah yang kita sediakan lah untuk anda nanti. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di perkongsian-perkongsian yang akan datang
InsyaAllah teruskan bersama kami sepanjang Minggu Mahasiswa Pertanian Malaysia ini untuk melihat lagi beberapa perkongsian lain yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa pertanian yang lain. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.